suara dan apa yang saya lakukan, saya telah resetkan balik. Okey, sekarang boleh dengar ke tak? Okey, cuba bagi tahu saya sekarang okey ke tak? Dah okey suara. Terima kasih kepada anda yang kata dah okey, dah clear. Alright. Itu yang canggih tu kita punya teknologi webinar kita ni. Bila apa nama ni? Bila terputus ada masalah kan, saya boleh reset balik, okey, untuk kita continue kita punya program kita kali ini, okey. So semua dah clear dah Alright. Alhamdulillah kan. So jadikan di mana kita berhenti tadi kan, saya dok cerita tentang Abdul Rahman bin Auf, okey, bagaimana kayanya Abdul Rahman bin Auf, okey. And kejap saya nak upkan balik slide saya kan. Tadi saya sebut tentang proaktif, tentang kan kita kena proaktif, kita kena lakukan tanpa orang suruh. Okey, kita kena lakukan sesuatu tanpa orang suruh, tanpa tunggu waktu kan. Kita kena be responsible dengan apa yang kita nak sampaikan. Okey. So jadi that's proaktif maksud dia. Okay? Dan salah satu kisah proaktif yang saya nak sharekan dengan anda adalah Abdul Rahman Auf. Okay? Kekayaan Abdul Rahman Auf ni kan sangat-sangat kaya, sangat-sangat hebat kejayaan perniagaannya kan. And zaman dulu-dulu kan menjual produk, okey, menjual produk adalah melalui caravan ataupun itu English dia caravan. Melayu dia adalah rombongan. Rombongan apa kan? Rombongan unta kan. Rombongan unta Abdul Rahman bin Auf sampai 700 ekor unta. Boleh bayangkan tak 700 ekor unta tu macam mana? Zaman sekarang anda bayangkan macam ni lah. Ada 700 Mercedes duk hantar barang. Okey, macam tu punya hebat. Okey, untuk menjual barangan kan, sama ada daripada Mekah ke Madinah ke Syria ke Yaman dan tempat yang lain, okey. Sehingga dekan kan ada kisahnya bahawa bila rombongan daripada Mekah nak sampai ke Madinah memang bergegar, bumi Madinah tu bergegar sampai apa tahu, asap-asap sampai jadi macam sandstorm, okey, oleh kerana terlalu banyak unta-unta yang datang yang dibawa oleh Abdul Rahman bin Auf and nak menjual barangan, okey. And sebab Abdul Rahman bin Auf zaman tu kan adalah seorang influencer lah kalau dibandingkan dengan zaman sekarang. Bila sampai je unta-unta Abdul Rahman bin Auf, semua best, semua shock, semua bersorak oleh kerana datang dah influencer dan barangan-barangan yang dijual, okey. Abdul Rahman bin Auf juga kan adalah antara sahabat yang dijanjikan syurga. Of course anda pun tahu kalau dibandingkan kekayaan Abdul Rahman bin Auf berapa tahu, kalau telah dikira-kira inflasikan, hari ini kekayaannya adalah 500 bilion, okey, USD. Now dibandingkan dengan orang yang terkaya di dunia, Jeff Bezos daripada Amazon.com, okey, berapkan 112 bilion USD. Maknanya kan Abdul Rahman bin Auf kalau dibandingkan sekarang ni, okey, 5 kali lebih kaya daripada Jeff Bezos, orang terkaya di dunia. Okey. So jadikan kaya macam mana kan saya sendiri tak dapat nak jelaskan. Anda sendiri boleh bayangkan 700 ekor unta untuk setiap kali lakukan rombongan. Okey. So but bagaimana Abdul Rahman bin Auf mula perniagaan? Okey, the truth is kan, memang Abdul Rahman bin Auf adalah seorang yang kaya, seorang yang hebat. Tapi kan sebelum Abdul Rahman bin Auf jadi sangat-sangat kaya, beliau dah memang ada bisnes. Okey, dah ada bisnes. Tetapi kan oleh kerana memeluk agama Islam, okey, dengan Rasulullah SAW yang kita sayang, yang kita cintai kan, bisnesnya kena boycott. Okey, bisnes kena boycott and mereka pun hidup dengan susah, betul tak? Okey, sehinggalah mereka berpindah daripada Mekah terpaksa, okey, berpindah ke Madinah, okey. And di Madinah, okey, masa perpindahan tersebut, masa hijrah tersebut, sehilas pinggang, bukannya ada harta. Kekayaan Abdul Rahman bin Auf semuanya dah kena ambil oleh orang Quraisy at that time. So jadikan dia kena start from scratch, okay? Kena start from zero, okay? Setibanya dekat Madinah kan, the system lah, okay? The system of bagaimana Rasulullah ni hebat, okey, dia buat satu baginda buat satu sistem, setiap orang kan dipartnerkan dengan saudara yang dah ada dekat Madinah, okey. So jadi selai sepinggan contohnya macam Abdul Rahman bin Auf, okey, sampai di Madinah kan dipartnerkan dengan Sa'ad bin Rabi, okey, seorang yang kaya di Madinah at that time, right, saudara Islam masa tu, okey. So jadi kan because Sa'ad bin Rabi ni kan orang yang kaya, okay, dia pun cakaplah dekat Abdul Rahman bin Auf kan, ni dah saya translatekan lah, okay, translate untuk memenuhi zaman sekarang. Bro, you ni macam apa, tak ada duit, okay, you ni usahawan, ambil saya punya ladang,
Okey, ambil saya punya kebun. Sebab Sa'ad bin Rabi ni dia kaya, dia ada 2 kebun. Okey, dia ada 2 kebun. Dia kata sebab dia orang ni kan sangat-sangat sayang sesama saudara. Punyalah bro macam at that time punya bromance kan. So jadikan mereka sangat-sangat sayang. Dia kata okey, sebab you tak ada apa kan, ambil dia punya ladang, ambil dia punya kebun. Okey, so dia Sa'ad bin Rabi bagi sebahagian, half of dia punya kebun kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, diteruskan Abdurrahman bin Auf kata apa tahu? Okey, dia kata dia tak nak. Alright, dia tak nak kebun, tapi kan apa yang dia nak kan, dia tanya, boleh tak tunjukkan padaku jalan ke pasar? Okey, itu yang ditanya. Okey, tunjukkan jalan ke pasar. Okay? And pasar at that time maksudnya kan pasar yang terbesar di Madinah at that time. Sebab apa kan, Abdurrahman bin Auf nak mulakan perniagaan from scratch, from zero. Okey, tak nak diberi, alright, tak nak diberi. Ini contoh proaktif yang sangat-sangat hebat, betul tak? Okey, cuba kalau kita, seseorang yang kaya, kawan kita yang kaya kata, bro, sis, nah ambillah sebahagian daripada aku punya company ni kan, jual produk kesihatan, you ambillah, tak payah bayar apa-apa kan, you buat bisnes. Apa yang kita buat? Confirm, kita kata, ulama bestnya bro, thank you sis, you are the best kan. Okey, kita usahakan kita punya perniagaan yang dah diberi kepada kita. Tapi bayangkan, Abdurrahman bin Auf tak ada apa pun at that time. Zero. Okey, but dia tak nak terima pemberian tersebut, tapi cara dia tolak pemberian tersebut sangat-sangat baiklah. Okey, sangat-sangat baik kan. Tetapi kan dia kata dia nak usaha sendiri, nak mulakan perniagaan. Okey, from scratch. So perniagaan Abdurrahman bin Auf yang pertama adalah perniagaan apa tahu? Jual dadih. Okey, jual yogurt. Okey, and pada modal yang sangat-sangat kecil di pasar di Madinah at that time. Okey, and bagaimana perniagaan tu berkembang? Nanti saya akan sharekan dengan anda bagaimana perniagaan tu berkembang sampai ada 700 ekor unta, okey, dalam rombongan import ekspor produk ke serata Mekah, serata Madinah, okey, serata tanah Arab dan juga di dunia. Okey, nanti saya akan sharekan dengan anda teknik dan strategi yang dilakukan dan anda pun boleh lakukan sekarang ni. Okey, but ini poin saya kan, being proaktif. Okey, dah diberikan sesuatu tak nak. Sebab apa kan? Nak usaha sendiri. Tak ada siapa pun suruh dia usaha. Tapi Abdurrahman bin Auf proaktif, nak usaha sendiri. Okay, and talking about pemberian, okay, and ini seringlah kita dengar, alamak tak ada modal nak buat bisnes, tak ada duit, nak tak dapat grant kerajaan, tak dapat pinjaman bank, susahnya nak dapatkan pinjaman bank tambah-tambah zaman-zaman sekarang ni kan, nak pinjam kawan pun tak, susah nak pinjam kawan, ada yang pinjam alung nak mulakan perniagaan. Kalau boleh jangan, kalau boleh tak usah. Okey, saya sendiri pun mulakan perniagaan tanpa grant kerajaan, tanpa bank, pinjaman bank, tanpa pinjam kawan, apatah lagi pinjam alung. Tak ada. Kita start small. Seperti mana Abdurrahman bin Auf lakukan, jual dadih je. Okey, and start small. And sebab Abdurrahman bin Auf ni hebat berniaga, within months, okey, beberapa bulan after that kan, dapat mendirikan rumah tangga lagi tu daripada hasil jual barangan-barangan di pasar Madinah. Tapi kan, di mana bermula? Always start small. Mula kecil sahaja. Okay? Now, saya nak tunjuk ada gambar di depan anda ni kan. Adalah rumah ni, rumah siapa ni kan? Rumah Mak Saleh ni. Okay? Perniagaan ni bermula di rumah ni. Okay? Start small perniagaan ni. Dan perniagaan apa kan? Apple. Okay? Steve Jobs dengan Wozniak mula kat mana tahu? Dekat garaj kereta sahaja. Dan pasang komputer dekat garaj kereta rumah dia. Okay? Rumah ibu dia seperti yang anda dapat lihat sekarang ni. Hari ni anda lihatlah bagaimana Apple. Okay? Bertahun-tahun kemudian bagaimana Apple hari ni. Tapi di mana bermula kan? Sama juga. Tanpa grant kerajaan, tanpa bantuan pinjaman dan sebagainya kan. Start from small. Okay? How about rumah kita ni? Kan? Rumah siapa ni? Garaj siapa ni yang kecil macam ni? Okey. Kat tepi tu ada macam gambar-gambar. Kalau kita zoom sikit kat gambar tu kan, siapa pemilik garaj ni kan? Satu media, okey, syarikat yang sangat-sangat terkenal sampai hari ni kan, iaitu Walt Disney Pictures. Okey. Bagaimana Walt Disney kan nama founder dia, nama pemilik dia bermula dekat macam garaj tu. Macam rumah kecil tu, garaj tu kan, dan dia mula melukis kartun kat situ, okey, and dihasilkan kartun dia pertama dari rumah. Kat situ je dia mulakan. And kartun dia pertama bukannya Mickey Mouse, in fact kan kartun dia pertama dipanggil Alice World. Okey, yang Alice World ni kan kemudian menjadi Alice in Wonderland lah. Okey, but Alice World adalah kartun pertama yang dihasilkan oleh Walt Disney. Okey, and nak dijadikan cerita kan, ada satu kisah ni. Bagaimana Walt Disney kan dihasilkan banyak kartun, okey, and dia pergilah kepada penerbit kartun. Okey, dia pergi ke penerbit kartun kan, and penerbit
penerbit kartun kata apa tahu? You ni tak kreatif langsung lah. Okay, kartun you ni kan tak boleh dijual. Okay, so jadikan and then the exact word penerbit. Dia bukan satu penerbit, dia pergi beberapa penerbit, okay, kartun, and kebanyakan kata you ni tak ada imajinasi, okay, you ni tak kreatif, tak ada imajinasi. Bayangkan Walt Disney kena macam tu. Kalau kita kena macam tu, kita dah give up, betul tak? Okay, nak dijadikan cerita kan, Walt Disney tengah tak ada duit masa tu kan, dari satu tempat, dari satu what do you call it kan, production company ke tempat yang lain kan, dia kena naik kereta api, okay, dia naiklah kereta api dengan duit dia yang ada, sedia ada. Dalam kereta api dia kena duduk kat mana tahu? Kelas, bukan business class, dia tengah tak ada duit, okay, dia duduk kat kelas third class, okay, third class kat belakang, and dalam kereta api tu dia nampak tikus, okay, dia nampak tikus, dia cepat-cepat dia lukis tikus. Agak-agak tikus tu jadi apa? Okay, tikus tu jadi Mickey Mouse, kan? Kat Mickey Mouse tu kan, kemudian dia produce sendiri, okay, dia punya garage dia ni kan, dan sedar-sedar hari ini Walt Disney adalah antara jenama yang dikenali serata dunia, okay, jenama yang terkaya di serata dunia. Tapi mana dia bermula? Bermula daripada rumah saja, betul tak? Okay, how about this one, rumah ni? Okay, ini pun bisnes yang mula daripada rumah juga kan, tapi rumah siapa kan? Amazon.com, orang yang terkaya di dunia, Jeff Bezos hari ini yang bernilai berbilion, 100 bilion, okay, lagi kaya Abdurrahman bin Auf. Tetapi kan Jeff Bezos, bagaimana dimulakan Amazon.com? Daripada rumah, inilah Amazon.com. Kesian, nampak tak? Jeff Bezos buat kerja dekat meja buruk dia, okay, dengan signboard Amazon, nampak macam dia main spray je, Amazon.com, betul tak? Dekat situ, kan? Beginilah Jeff Bezos mulakan. Hari ini Jeff Bezos adalah orang yang terkaya di dunia. Mana dia bermula? Mula daripada rumah, okey, daripada Amazon.com, semana yang kebal anda dapat lihat macam tu. Okey. So kat sinilah kenapa saya tunjuk anda gambar-gambar ni kan, sebab nak memberi inspirasi kepada anda. Start small, okey. Semua orang boleh mulakan perniagaan, tapi kita kena start small. So, contoh satu lagi seperti yang ada dekat depan anda ni kan, siapa pula? Ini HP. Okey, HP. Kenapa saya tunjuk anda HP? Sebab saya punya laptop yang saya tengah guna sekarang ni adalah jenama HP. Sekali lagi, semua jenama yang saya sebutkan tadi, HP, okey, Walt Disney, Amazon, Apple, semuanya bermula daripada kecil. Okey, start small. Nah, apakah konsep yang mereka gunakan ni? Konsep ni dikenal sebagai bootstrap. Bootstrap maksudnya kan anda mula kecil, okey, bayangkan untung yang anda dapat sikit tu, anda rollkan balik untuk kembangkan perniagaan. Okey, perniagaan tu dah besar sikit, okey, berniaga, untung kita dapat, kita roll balik dalam perniagaan. Untung dah besar sikit. Untung besar, kita roll balik dalam perniagaan, untung lagi besar. Okey, setengah-setengah orang buat bisnes macam ni. Buat perniagaan kecil, untung dia pergi belanjakan, beli kereta, beli rumah hebat, beli baju hebat dan sebagainya. And then dia struggle duk kejar-kejar perniagaan, untung dia guna. Sampai bila perniagaan dia nak besar, betul tak? Itu bukan bootstrap nama dia. Kalau anda lihat semua perniagaan yang saya tunjukkan dengan anda tadi, yang saya sharekan dengan anda tadi kan, semuanya menggunakan konsep bootstrap. Iaitu kan, mereka tak dapatkan pinjaman, bantuan kewangan, grant dan sebagainya kan, but mereka kembangkan perniagaan daripada kecil. Untung sikit, contoh Apple, jual komputer, untung dia beli lagi banyak alat komputer. Okey, untung dia scalekan lagi perniagaan, untung dia besarkan lagi perniagaan dan sebagainya. Itulah konsep bootstrap di mana saya nak perkenalkan dengan anda, dan inilah cara yang terbaik untuk anda mulakan perniagaan. Start small, kemudian anda bootstrapkan, kembangkan perniagaan anda. Okey, contoh macam ni lah, kalau anda untung RM10, RM9 anda rollkan balik dalam perniagaan. RM1 adalah belanja anda. Bukan dapat untung RM10, RM9 anda pakai, okey, RM1 anda nak kembangkan perniagaan. Macam mana nak kembang perniagaan macam tu? Betul tak? Itu mujuk anda nak spend RM1 pada perniagaan. Setengah-setengah orang untung RM10, baru untung sikit kan, terus dia buat pinjaman, dia pergi beli kereta. Sebab dah nampak untung RM10 tu. Betul tak? Okey, jangan macam tu. Itu bukan bootstrap. Okey, so ingat, bila RM10 untung, RM9 rollkan pada perniagaan, kembangkan perniagaan kita, okey. Tapi of course lah kita pun nak upah, tapi upah kita sikit cukup lah, kan. Awal-awal dia macam cerita Hindustan lah, hero awal-awal dia kalah dulu, betul tak, kan. Hero bukan awal-awal terus menang, okey. So jadikan RM9 kembangkan perniagaan, RM1 untuk kita guna, kan, kalau untung kita RM10 kat situ. Itu teknik bootstrap, okey. Dan teknik bootstrap ni juga kan saya sendiri gunakan, okey. Dulu-dulu saya tak ada duit, okey. Saya kerja sebagai tukang cuci untuk beli laptop saya yang pertama. Dah beli laptop saya yang pertama seperti mana yang anda dapat lihat sekarang ni, okey. Jenama Advent.
syarikat AdSense hari ni dah tak wujud dah. Okay? Dah lama dah tutup kedai. Alright? Tetapi hari ni saya dah guna laptop HP lah. Right? And laptop saya ni kan zaman dulu, anda ingat lagi tak jenisnya apa? Guna floppy disk yang keras tu. Okay? Punyalah saya kerja 2 tahun sebagai tukang cuci untuk beli laptop saya ni. Okey, itu bootstrap. Saya mulakan dengan perniagaan kecil-kecilan. Okey, tapi kan hari ni seperti mana yang anda tahu, okey, bagaimana perniagaan saya berkembangkan dekat Malaysia, bagaimana perniagaan saya juga berkembangkan Dubai, saya gunakan konsep bootstrap juga. Okey, untung kecil, roll pelan-pelan, kembangkan. Okey, dan kat sini kan apa yang kita perlu ada, kita kena sabar, betul tak? Bukannya kejayaan ni bukannya datang dengan pantas, dengan cepat dan sebagainya. Kadang-kadang kita kena fikirkan apakah expectation kita. Okey, apakah expectation kita, bagaimana nak berjaya, nak jadi kaya, nak jadi hebat. Bukan sehari dua, bukan seminggu dua, kadang-kadang bukan setahun dua, setuju tak? Okay, kan untuk capai sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi insya-Allah berbaloi. Berbaloi kat mana? Bila kita lakukan bootstrap, kita mulakan perniagaan dengan kecil. Okay? Tapi apa syarat dia kat sini? Okay? And syarat dia kan sangat-sangat penting. Okay? Which is this. Bila kita buat bisnes, tak kiralah perniagaan kecil-kecilan yang kita start, yang pentingnya kan kecemerlangan. Kita kena buat dengan cemerlang. Kita kena buat dengan betul sekali. Okay? Pernah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, okay, bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabdakan, innallaha azza wa jalla yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yukinnahu. Okay, maksudnya sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu dilaksanakan dengan cemerlang. Hadis riwayat Al-Tabarani. Okay, kita semua nak Allah cintakan kita, betul tak? Apa yang kita lakukan? Yes, kita ibadah, kita solat, kita semayang, kita puasa 6. Okay? Kita lakukan semua tu. Tapi kan kita kena lakukan dengan cemerlang. Kerja kita, usaha kita, dalam perniagaan, dalam hidup kita, kita kena lakukan dengan cemerlang. Barulah mengikut hadis tu kan, Allah SWT akan sayang kita, akan cinta kita. Itu yang kita nak, betul tak? Okay? And that's how pemimpin-pemimpin kita dalam bidang perniagaan, mereka hebat. Sebab apa kan? Bukan mereka buat ala kadar. Mereka betul-betul cemerlang dan lakukan all out dalam perniagaan kita. Okay? Zaman sekarang apa yang saya dapat lihatkan adalah seseorang nak buat bisnes, mereka jual kat Facebook je. And then mereka komplain kata, kenapa susah nak dapat pelanggan? Sebab apa? Facebook. You buat kat Facebook saja. Okay, and berkali-kali saya sebut, kalau nak berjalan perniagaan, not just Facebook, anda kena ada Instagram pun kena ada laman web pun ada, kena ada kumpul database pun ada. That's why perniagaan ramai yang berjaya, bukan mereka hanya fokus pada Facebook saja, bukan hanya fokus pada Instagram saja, tetapi kan mereka cemerlang. Okay, mereka tahu banyak platform untuk menjayakan perniagaan mereka. Okay, so kalau kita ambil hadis ni saja kan, this is the secret untuk kejayaan. Lakukan dengan cemerlang. Bukan buat sikit-sikit and then kita rasa alamak susahnya nak dapat pelanggan. Okay? Tak cemerlang lah kat situ. Okay? Tapi lagi cemerlang lagi kan kita punya pemimpin-pemimpin Islam kita, termasuk Sayyidatina Khadijah Khuwailid. Okay? Isteri tersayang, paling favourite Rasulullah SAW kan. Kaya, beliau punya kekayaan macam mana kan? Kalau anda tengok Abdul Rahman Auf punya kekayaan tadi, 7 ekor unta rombongannya. Okay? Tapi kan Sayyidatina Khadijah Khuwailid kan 800 up lagi, 800 ekor unta. Okay, just to put into context kan, ini zaman sebelum Abdul Rahman Auf. Okay, so Sayyidatina Khadijah Khuwailid kan at that time kan terkenal dengan wanita yang terkaya di Quraisy. Okay, ada branding. Okay, beliau punya branding adalah the pure. Okay, yang suci ataupun the queen of Quraisy. Maksud dia apa tahu? Maksud dia kan beliau sangat-sangat kaya, sangat-sangat famous, seorang lagi influencer. Okay, zaman sekarang dipanggil influencer kan, tapi influencer kan yang hebat dalam bidang perniagaannya at that time. Tapi hebat-hebat seperti Sayyidatina Khadijah Khuwailid dan juga Abdul Rahman Auf dan juga Rasulullah SAW, walaupun mereka berniaga, walaupun mereka hebat, okay, tetapi kan mereka beri kembali kekayaan mereka, beri kembali duit yang mereka dapat untuk perjuangan Islam. Okay, so jadikan off the bat, Sayyidatina Khadijah Khuwailid adalah sangat kaya. Okay, macam mana kalau anda nak bandingkan lah, okay, nak bandingkan macam ni tau, right? Katalah, okay, Sayyidatina Khadijah Khuwailid punya rombongan unta, katalah nak pergi ke utara ke Syam, ke Syria lah katakan, okay, ke Syria, right? Katalah 800 unta. Pesaing pun hantar juga rombongan unta. Okay? Tapi kan digabungkan semua pesaing-pesaing Khadijah Khuwailid, digabungkan everyone, okay? Gabungan tu 800. Okay? Maknanya kan pesaing dia kan
is half of apa yang beliau hantar rombongan. Nampak tak betapa besarnya rombongan unta Khadijah Khuwailid? Hebat tak macam tu? Pesaing dia kan separuh daripada dia. In combination of semua pesaing, bukan satu pesaing tau, semua pesaing dia kan. Itu saya gangho sangat, saya semangat sangat kan, sebab punyalah hebat usahawan Muslim at that time kan. Okay, usahawan wanita Muslim at that time. Sayyidatina Khadijah Khuwailid, right? And just nak tunjukkan kepada anda kan gambar yang ada kat depan anda sekarang ni kan. Awal tahun ini kan, tahun lepas, masa saya pergi ke Tanah Suci Mekah kan, saya dapat idea. Antara idea saya kan adalah untuk hasilkan satu buku mengenai Sayyidatina Khadijah Khuwailid dan juga Abdurrahman Auf, dan buku ni diberikan percuma je di internet. Okay, and saya time research kan, saya terjumpa gambar ni. Just nak tunjukkan kepada anda gambar apa kan kat sini kan, rumah 3 tingkat Khadijah Khuwailid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, mungkin jarang-jarang kita dapat lihat rumah ni kan, tapi kan rumah ni telah dirobohkan. Rumah 3 tingkat at that time telah dirobohkan oleh kerana Masjidil Haram, okay, dikembangkan, tapak rumah ni ada dalam Masjidil Haram. Tak silap saya tak jumpa, tapi kan ada orang bagi tahu saya kan memang ditandakan dalam Masjidil Haram tu sendiri kan, ditandakan tapak rumah Sayyidatina Khadijah Khuwailid dan juga Rasulullah SAW di situ. Okay, so kita tahulah betapa hebatnya, okey, perniagaan yang dijalankan, okey, daripada Mekah kan, rombongan untanya sampai ke Syria, sampai ke North, okey, sampai juga ke Yemen kat bawah tu kan. And at that time kan, Syria, North, okey, Syam juga dikenal sebagai Syam juga at that time kan, adalah hub yang penting sangat-sangat untuk what you call it kan, untuk perniagaan di ketika itu, okey. And saya X tu, kalau anda dapat lihat yang saya X tu kan, itu area lebih kurang Syria lah dekat situ. Sebab apa? Daripada Mekah pergi ke North, sebab kat situ kan yang warna merah tu dikenal sebagai Silk Road, kemudian dipanggil sebagai Silk Road kan, untuk kembangkan lagi empire perniagaan sampai ke China, sampai ke Europe, okey, sampai ke Russia, serata dunia. Okey, nampak tak hebat tak perniagaan zaman Islam ketika itu? Okey, and ketika itu kan, ketika zaman tu juga kan, perniagaan sampai ke serata dunia. Okey, perniagaan Muslim sampai ke serata dunia, like that. Okey, mulai daripada Mekah sampai serata dunia, right? Sampai hampir ke Malaysia juga kat situ, right? Now, bila saya tunjuk anda route ni, okey, perjalanan, okey, sama ada daripada Mekah ke Syria, sama ada ke Yemen, kemudian ke China tadi tu, ke Silk Road tadi tu, dan berkembang ke serata dunia sekarang ni kan. Anda nampak macam apa? Apa yang anda nampak sekarang ni? Okey, hari ni betul tak kita nampak macam ni? Okey, dan apakah ni? Right? Ini adalah kita punya broadband, kita punya internet sekarang ni kan. Sama ada kita mulakan perniagaan walaupun kita kat KL ke, ada yang tadi kat Johor ke, ada yang kat Sabah dengan Sarawak ke kan. Tak kira lah kita kat utara ke kan. Dengan internet je kan kita boleh capai serata Malaysia. Betul tak? Ini baru saja Malaysia. Okay? Hari ini kita boleh capai serata dunia seperti mana yang anda dapat lihat sekarang ni. Dulu rombongan adalah melalui unta, caravan unta yang beratus dan sebagainya kan. Hari ini kan kita boleh menjalankan perniagaan ke serata dunia hanya menggunakan internet saja. Dan inilah perniagaan yang saya jalankan sejak 20 tahun lalu. Bagaimana perniagaan saya berkembang daripada hanya laptop sahaja ke peringkat global sampai ada center saya dekat Dubai kan, menggunakan internet. Okay? Tapi kan asal usul dia kat mana? Asal usul dia kita start small. Okay? And let me tell you kan, Khadijah Khuwailid kan, walaupun kalau dibandingkan dengan Abdurrahman Auf, memang Abdurrahman Auf ikut rombongannya ke serata tempat. Tapi kan Khadijah Khuwailid macam mana? Sayyidatina Khadijah Khuwailid kerja dari rumah. Okey, dari rumah. Sebab that time kan wanita pun tak biasa nak keluar-keluar sampai ke Yemen, sampai ke Syria, apatah lagi jauh daripada itu kan. Sebab nak sampai ke Yemen ataupun Syria kan ambil masa kadang-kadang berminggu-minggu. Maklumlah naik unta, kan? So jadi Sayyidatina Khadijah Khuwailid tak lakukan. Sebab Sayyidatina influencer, founder, bos, okey, duduk rumah je, okey, dan menggunakan pekerja, okey, peniaga-peniaga dia kan untuk turut menjual.
buat bisnes dari rumah sahaja. Okay? So why not kita pun boleh contohi tak untuk kita buat bisnes daripada rumah, tapi kan kita boleh capai satu Malaysia contohnya. Okay? Kita boleh capai satu dunia kalau ada rezeki. Contoh macam Razi Rahman yang sedang online bersama anda. Razi Rahman adalah pelajar saya sejak tahun 2006 lagi. Okay? Sejak tahun 2006 saya ajar Razi Rahman buat bisnes daripada rumah. Sampai hari ini kan bisnes Razi Rahman sampai ke peringkat global. Right? So jadi kalau nak tahu bisnes apa nanti tanya dia lah. Okay? So jadikan itu konsep yang saya nak kongsikan dengan anda. Bisnes online ni anda boleh start small, okay? Start daripada rumah tapi boleh kembang ke serata Malaysia dan serata dunia. Okay? Apa lagi alasan kita, betul tak? Okay? Alasan kita kena mula. Setuju? Okay? Dan di mana nak mula? Why not kita mula daripada rumah sahaja dan kembangkan perniagaan kita secara bootstrap seperti mana yang saya sebutkan kepada anda tadi tu. Okay? So jadi, so far okey tak? Okey, saya baru warm up je ni. So far anda dapat banyak nota tak? Okey, apa pendapat anda sekarang ni kan, memberi manfaat tak sesi kita pada kali ini? Okey, kalau memberi manfaat kan, bagi tahu saya memberi manfaat, bagi saya smiley face or something, nak bagi thumbs up pun boleh. Sebab apa kan, ada lagi yang saya nak kongsikan dengan anda, okey, tentang nak mulakan perniagaan, tentang nak cari peluang perniagaan. Okey. Nah, Abdurrahman bin Auf kan sangat-sangat bijak melihat peluang perniagaan. Sebab antara kita kan nak mulakan bisnes kan, and then tak tahu nak mulakan bisnes apa, betul tak? Okey. Now, kita kena bijak nak melihat peluang perniagaan. Ada banyak peluang perniagaan kat luar sana. In fact, dalam program saya kan, modul pertama saya tunjuk anda bagaimana nak cari peluang perniagaan. Now, ada sekali tu kan kisah Abdurrahman bin Auf, okey, untuk beliau daripada Madinah kan menjual barangan ke Mekah. Okey, menjual barang ke Mekah kan, and then baliklah unta-unta ke Madinah. Ni masa awal-awal buat bisnes. And then bila unta tu balik ke Madinah kan, ada Rahman bin Auf ternampak sesuatu. Dia nampak satu problem. Okey, unta yang balik daripada Mekah ke Madinah kosong je semua. Tak ada bawa barang. Okey, yang beratus unta yang pergi, okey, bawa barang daripada Madinah pergi ke Mekah, balik kosong. Okey, apakah peluang dia? Alang-alang unta tu balik ke Madinah kosong, why not ambil barangan di Mekah pula dan jual pula di Madinah? Bijak tak macam tu? Sebab nampak peluang. So now Abdurrahman bin Auf buat apa kan? Business import. Kalau tak, buat business export saja. Daripada perniagaan dia dadih yang kecil, perniagaan dia berkembang ke serata negara-negara Arab yang lain. Okay? Now, dia buat business import pula. Okay? Awal-awal dia buat export je. Now dia buat import sebab apa kan? Alang-alang unta-unta ni kosong, baik penuhkan dengan barang-barang daripada negara-negara yang lain dan jual semula di Madinah. Contoh yang macam tu. Okey, dah dapat peluang perniagaan yang baru. Okey, so jadikan kita kena bijak lihat peluang. Kadang-kadang masalah yang ada kan kita lihat sebagai peluang. Okey, dan saya nak sharekan dengan anda tentang salah satu perniagaan saya. Okey, nah sebelum COVID-19, setiap bulan saya akan travel KL, Dubai, KL, Dubai, KL. Okey, ini adalah waktu yang paling lama saya di KL, okey, tanpa keluar negara kan, dah nak hampir dah 2 bulan lebih, dah nak masuk 3 bulan dah. Okey, tapi sebelum ni kan setiap bulan insya-Allah tak lama lagi saya kena travel balik bila airways dibuka semula. Now, saya memang selalu travel. Okey, now anda pun mungkin selalu travel, betul tak? Okey, nah saya nak tanya anda kan, pernah tak jadi kepada anda macam ni? Macam saya selalu terjadi. Bila kita travel ke luar negara, saya sampai ke satu negara tu. Contohnya kan kita sampai waktu pagi. Okay, kita sampai pagi dengan bawa beg macam-macam, banyak beg, okay. And then kemudian kan kita check in hotel tengah hari dalam pukul 2, pukul 3, setuju tak? Okay, pernah tak jadi kepada anda? Sampai negara tu pagi dengan beg anda banyak-banyak, now anda terpaksa kendong beg-beg yang banyak tu, pergi ke hotel, tunggu beberapa jam, tunggu waktu check in, okay. Kalau kita bawa anak-anak kita pun dah rimas dah kan. Pukul 2, pukul 3 baru dapat bilik, baru letak barang, dah letak barang, kita terus baru boleh berjalan. Rugi separuh hari. Pernah jadi tak kepada anda? Kalau pernah, bagi tahu saya pernah. Okay. Now, the thing is kan, saya nampak keadaan itu sebab apa terjadi pada diri saya sendiri. Memang pernah berlaku kepada saya. Okay. So, jadi kan saya nampak satu idea di mana kan, saya come up dengan satu idea perniagaan. Idea perniagaan adalah luggage delivery. Okay. Luggage delivery. So, saya dengan business partner saya, Islahuddin, ada yang kat depan anda sekarang ni kan, my business partner dan juga my friend masa sejak di ITM lagi, okay, sejak di UiTM lagi, and kita create business luggers, alright. Nah, apa tu luggers? Luggers adalah apabila seseorang itu sampai ke lapangan terbang sesuatu negara, okay, dia sampai waktu pagi, check in pukul 2, pukul 3 dekat hotel, kan? Sampai ke hotel, you boleh tinggalkan luggage you,
And then perkhidmatan luggage akan hantar luggage ni ke hotel anda tengah hari ataupun petang. So meaning anda sampai ke negara tu, anda boleh let go kan luggage anda dengan luggage dan anda boleh pergi jalan-jalan dekat negara tu dulu. Anda boleh jalan ke city, sightseeing ke, ambil gambar ke, pergi makan ke, petang ke, malam ke, balik ke hotel, sampai hotel, luggage anda dah menunggu anda. Itulah perniagaan luggage. Okay? Mana saya dapat idea ni? Dapat idea daripada masalah. Okay, seperti Abdul Rahman Auf juga. Okay, Abdul Rahman Auf nampak masalah unta dia balik dengan tangan kosong. Okay, dengan badan kosong, bukan tangan kosong. Dengan badan kosong. So, jadikan cari penyelesaian dia. So, jadi saya melalui masalah ni, seperti mana saya tengok anda pun pernah lalui kan. Okay, anda pernah lalui ni kan. And saya pun come up dengan idea luggage delivery. Okay, untuk menyelesaikan masalah tersebut. So, Alhamdulillah kan perniagaan ni kan sejak 2 tahun lepas mendapat untung yang sangat tinggi. Syukur Alhamdulillah kan. Best lah. Luggage ni perniagaan yang best. Tapi best tak idea luggage ni? Kan? Tetapi apa dia? Apa jadi? Tetapi boom kena dengan COVID-19. Okay, COVID-19 yang impact. Okay, yang impact perniagaan-perniagaan travelling. Dah 2 bulan, dah 3 bulan, luggage tak buat income langsung. Tak buat duit. Okay. Masalah lah, betul tak? Right? Sangat-sangat masalah. In fact, kalau anda lihat lah kan, dalam senarai ni, saya hilangkan muka saya sebentar. Okay. Dalam senarai ni kan, tengok nombor 1. Ini semua kan industri yang jatuh. Okay. Ini semua industri yang jatuh akibat COVID-19. Nombor 1. Apa nombor 1? Nampak tak nombor 1 tu? Kalau tak nampak, jom kita zoom sikit. Nombor 1, luggage and suitcase jatuh. Perniagaan saya jatuh sangat-sangat. Jatuh bukan sangat-sangat, jatuh dengan teruk pula tu. Okay? Tapi kenapa saya masih lagi gelak, masih lagi senyum dengan anda? Sebab inilah bisnes. Bila bisnes memang ada cabaran. Tapi kan bagaimana kita nak buat cabaran, kita kena pandang positif dia. Betul tak? Apa saja yang jatuh, okay, ketika COVID-19, ada juga industri yang meningkat. Setuju tak? Okay? Dan ini antara industri yang meningkat. Antara industri yang meningkat, yang nombor 57, dried fruit and raisins. Bagi anda yang tahu, saya ada beberapa perniagaan. Antara perniagaan saya juga adalah okay, import-export ajwa daripada Madinah. Import-export kurma daripada Madinah. Okay. So, jadikan walaupun salah satu perniagaan saya down, okay, jatuh, okay, zero income for the past 2 bulan, 3 bulan, okay, tapi saya masih lagi okay sebab pengalaman mengajar saya sebagai usahawan yang proaktif, jangan mengharapkan satu perniagaan je, okay, tetapi saya daripada dulu lagi kan, sebelum COVID-19, dah bertahun-tahun dah kan, saya mengamalkan multiple source of income, okay, dan multiple source of income adalah jangan harapkan satu perniagaan, buat beberapa perniagaan. Perniagaan kecil-kecilan pun jadilah, tapi buat beberapa perniagaan. Okay? And ini konsep, don't put all eggs in one basket. Kalau saya, bayangkan belah kiri tu, katalah saya ada satu perniagaan je. And then kalau perniagaan saya tu jatuh. Okay? Semua macam telur lah. Don't put all eggs in one basket. Jatuh, semua income saya akan habis. Betul tak? Dan ini yang terjadi pada ramai usahawan sekarang ni kan, di mana mereka tak ada banyak bisnes, mereka hanya mengharapkan satu bisnes dan akibat COVID-19 terus hilang punca pendapatan. Ramai yang terjadi macam ni. Okey, terlalu ramai. Kesian saya tengok. Okey. Nah, tetapi kan kalau ada macam Kak Kiah kita yang belah kanan tu, okey, di mana ada multiple source of income, jangan mengharapkan satu income saja. Dekat kepala ada, kat tangan kiri ada, kat tangan kanan ada, dekat lengan pun ada. Katalah yang kat kepala jatuh, okey, masih ada lagi bisnes yang lain boleh menampung. Betul tak? Okay? So, jadikan kat sini pun satu lagi point yang anda kena fikirkan, anda kena tulis. Jangan fokus on satu perniagaan. Multiple source of income. Okay? At the same time, saya tahu setengah-setengah orang akan kata, setengah-setengah mentor, setengah-setengah sifu, setengah guru kata, fokus pada satu perniagaan. Setuju tak? Okay? Anda pernah dengar? Cuba anda tanya balik sifu tu, mentor tu, ataupun anda tengoklah sifu tu, mentor tu, dia ada satu perniagaan ke tak? Okay? I'm sure dia sendiri ada banyak perniagaan. So, jadikan bukan fokus on satu perniagaan, tetapi lakukan beberapa perniagaan, insyaAllah. Okay? And perniagaan daripada mana? Perniagaan daripada rumah. Mulakan perniagaan kecil-kecilan. Di mana anda tak gunakan modal yang banyak untuk mulakan perniagaan anda. Percuma pun ada. Tadi saya dah buktikan kepada anda. Setuju tak macam tu? Okay? So, jadi kan tak semestinya bila anda nak mulakan perniagaan kan, anda tak semestinya kan mula perniagaan yang punya dengan idea yang original. Ni sekarang contohlah saya tunjuk anda yang Luggage tadi tu is 100% idea yang original. Okay? Tapi kan apa yang anda boleh lakukan juga, boleh je nak awal-awal ni jual produk orang lain. Okay? Ataupun jual produk yang menyelesaikan masalah anda. Tak semestinya anda jadi founder, create
produk from scratch yang memerlukan modal yang besar. Awal-awal anda jual produk orang lain dulu, at least anda dapat mula. Okey, jadi ejen ke jadi ejen lah paling mudah, kan? Affiliate paling mudah, jadi broker paling mudah. Seperti mana contoh yang saya sebutkan awal tadi tu, di mana buy now dah tak ada alasan, tak ada modal. Betul tak? Okey. So, bagaimana Rasulullah SAW pun menjual barangan Sayyidatina Khadijah Khuwailid. And at one point kan, betapa hebatnya Rasulullah kan, baginda punya rombongan, okay? At that time kan baginda jadi ketua menjual barangan ni sebelum kahwin lah, kan? Sebelum kahwin dengan Sayyidatina Khadijah Khuwailid kan, menjual barangan, keuntungan baginda 2 kali ganda pesaing-pesaing yang lain. Okay? Hebat tak macam tu? 2 kali ganda pesaing yang lain. Just nak tunjukkan kepada anda, Rasulullah kan adalah usahawan peniaga yang sangat-sangat hebat. Okay? And Khadijah Khuwailid kan adalah bos, okay, ataupun pemilik, founder yang hebat. Okay? Not just upah Rasulullah SAW 2 kali ganda, okay, but 4 kali ganda oleh kerana appreciate. Okay? So jadi anda, katalah anda sebagai bos ataupun founder, appreciate pekerja anda yang dapat perform. Okay? And Rasulullah SAW adalah usahawan yang hebat at that time. Okay? Now, let's upkan sikit ilmu kita. Mula kecil. Dah memang kita dah tahu dah, kita dah nampak strategi bagaimana nak mula. Now saya nak tunjuk anda bagaimana nak grow. Okay? Anda dah faham bagaimana nak mula menggunakan konsep bootstrap. Kan? Tadi konsep bootstrap anda dah faham. Now saya nak kongsikan konsep yang baru, iaitu kan kembangkan ekosistem perniagaan. Ini akan menjawab macam mana Abdul Rahman Auf menjadi orang yang terkaya di dunia sampailah ke hari ini. Ini akan menjawab juga bagaimana Jeff Bezos, orang yang terkaya di dunia kan, mencapai kekayaan sampai ke hari ini. Okay? So, jadi kan, ini jawapan dia. Jawapan dia kan adalah kembangkan ekosistem perniagaan anda. Okay? Saya ulang kembangkan ekosistem perniagaan anda. Nah, apa maksud dia kat sini? Okay? Nah, maksud dia kat sini kan macam ni tau. Antara perniagaan awal Abdul Rahman Auf adalah jual kurma. Okay? And that's why saya pun jual kurma. Sebab apa? Tengok Abdul Rahman bin Auf, mentor. Okay? Hebat. Idola, jual kurma, saya pun import ekspor kurma lah juga, kan? Macam itulah kalau kita nak belajar, nak berjaya kan. So jadi kan Abdul Rahman bin Auf, salah satu perniagaan yang awal-awalnya adalah jual kurma. Okay? Now, jual kurma sebab apa kan? Abdul Rahman bin Auf tak ada modal. So apa yang dilakukan adalah jual kurma milik orang lain. Okay? Jadi macam broker lah awal-awal sebab tak ada modal. Jual kurma, dapat pinjam kurma orang, okay? And then jual, dapat duit, dia bayar orang lain, and dia dapat untung sikit. Buat perniagaan kecil-kecilan daripada pasar Madinah yang saya sebutkan kepada you all tadi tu. Okay? Now, bila perniagaan dia kembang, okay, maksud dia kan bootstrap, mana yang saya sebutkan tadi. Untung dia kan simpan, untung simpan. Selepas dia terpaksa beli, okay, dia perlulah, okay, yelah, in a way tak paksa lah, beli daripada kurma, daripada pemilik ladang kurma, kumpul duit, Abdul Rahman Auf buat apa kan? Dah cukup duit, Abdul Rahman Auf buat ladang kurma sendiri. Okay? Buat ladang kurma sendiri. Now, untung beliau lagi tinggi lah sebab now ada ladang kurma sendiri, betul tak? Okay? So now, ada ladang kurma sendiri. Nah, setiap kali nak hantar kurma daripada Madinah nak ke Mekah, nak hantar ke Yemen, nak hantar ke tempat-tempat lain lah. Okay? Apa yang Abdul Rahman Auf lakukan kan? Sebab perniagaan kecil-kecilan, terpaksa sewa unta daripada pemilik unta. Okay? Terpaksa sewa pada pemilik unta untuk hantar kurma dia ke tempat-tempat yang lain. Okey? Ingat bootstrap. So dah hantar kurma menggunakan unta orang lain ke tempat-tempat lain, untung disimpan. Dah untung lagi, apa Abdul Rahman Auf buat? Abdul Rahman Auf beli unta-unta ni, okey, untuk jadikan dia punya delivery system pula. Nampak tak ekosistem perniagaan dilakukan macam mana? Okey? So now unta-unta ni kan jadi delivery system Abdul Rahman bin Auf. Okey? So jadi Abdul Rahman bin Auf ada unta, okey? Ada masalah pula, okey? Sebab apa kan? Ada unta, ada kuda, okey? Dan unta dengan kuda ni kena bagi makan, betul tak? Kena bagi makan. So Abdul Rahman bin Auf kena beli, beli makanan unta, makanan kuda daripada usahawan yang lain, pemilik ladang-ladang yang lain untuk bagi unta makan, untuk bagi kuda makan, okey? Dibeli daripada usahawan lain. So perniagaan berkembang. Apa Abdul Rahman Auf lakukan? Okey? Abdul Rahman Auf lakukan adalah buat ladang sendiri untuk food, untuk makanan unta dan kuda-kudanya. Okay? And not just that. Now, unta-untanya dibolehkan sewa kepada orang lain untuk delivery system.
Okey, makanan haiwan yang dihasilkan di ladang dia sendiri, not just untuk unta dan kuda dia, okey, but also untuk dijual untuk pemilik unta yang lain, untuk pemilik kuda yang lain. Okey, nampak tak? Itu maksud dia kan, kembangkan ekosistem perniagaan. Bermula kat mana kan? Bermula jual kurma milik orang lain, kemudian kembangkan perniagaan bootstrap, mulakan ladang kurma. Okey, pada awalnya bootstrap dia sewa unta untuk penghantaran. Kemudian dia menternak unta sendiri untuk lakukan penghantaran dan sewa kepada orang lain. Okey. Sebelum ni bootstrap terpaksa beli makanan unta dari usahawan lain. Okey. But then bila perniagaan berkembang, usahakan ladang sendiri untuk makanan unta dan kuda dia, at the same time jual kepada orang lain. Okey. And of course digunakan unta juga dan kuda untuk mengairi ladang. Okey. And at that time kan at that time tak ada teknologi. Okey, tak ada teknologi. At that time menggunakan orang, okey, manusia untuk siram ladang. But Abdurrahman Auf create kan, why not unta je yang buat semua ni. Okey, nampak tak bijak kan Abdurrahman Auf? Okey. So ini maksud dia kat sini kan, kembangkan ekosistem perniagaan. Nampak tak kat sini? Okey? Now, bagaimana konteksnya dengan strategi ni kan dilakukan oleh siapa tahu? Dilakukan oleh Amazon.com. Sebenarnya yang saya kongsikan dengan anda yang gambar Jeff Bezos yang masa dia tengah tak ada duit masa tu kan, buat bisnes daripada rumah kecil-kecilan masa tu. Okey? Konsep dia sama. Kembangkan ekosistem perniagaan. Okey? Nah, macam mana awal dia? Awal dia seperti mana? Zaman-zaman saya mulakan perniagaan dulu kan, awal tu kan saya Amazon kan dia jual buku saja. That's how Amazon bermula. Amazon hanya menjual buku sahaja. Okey, buku fizikal. Kemudian Amazon jual apa kan? Dia tengok buku fizikal ni laku. Apa yang mereka lakukan? Mereka mereka ada gudang jual buku, and mereka juga jual e-book. Okey? So jadi perniagaan buku berkembang, now menjual e-book pula tu. Perniagaan e-book pula berkembang. Okey. And bila perniagaan e-book berkembang, okay, and not just that, okay, Amazon.com come up dengan apa tau? Come up dengan satu produk, iaitu kan dipanggil apa nama ni? Saya pun dah tengok. Kindle. Okay? Kindle untuk membaca buku-buku e-book yang dijual. Nampak tak progress dia macam mana? Daripada buku fizikal, okay, and then dijual pula e-book. Daripada e-book, dia tahu orang perlu guna platform, okay, selain daripada handphone dan sebagainya, dia jual pula Kindle. Okay? Now Kindle. Okay? Amazon berkembang. Amazon berkembang apa kan? Sebab ramai sangat orang beli. Not just sekarang ni kan Amazon bukannya jual buku, macam-macam dia jual. And then server dia kan jadi sibuk. Kan? Sebab apa? Terlalu ramai orang masuk server Amazon, terlalu sibuk. Kan? Okay? Sehingga Amazon buat apa kan? Terpaksa beli now server-server sendiri. Okay? So now tak apa. Sebelum ni, dia perlu sewa server di tempat-tempat lain. Sebab tak ada duit. Macam saya lah. Macam saya pun sekarang ni, saya tak ada server sendiri. Okay? Saya sewa server kat luar sana. Okay? Tetapi Amazon sebab terlalu ramai orang masuk, dia buat server sendiri. Nah, bila ada server sendiri, bukan hanya untuk dia saja, bukan hanya untuk Amazon saja. Dia sewakan server untuk perniagaan lain. Nak tahu tak salah satu perniagaan yang besar yang gunakan server Amazon apa? Netflix. Netflix yang kita tengok tu kan menggunakan server Amazon. Tak kekaya Jeff Bezos. Okay? Sebab dia kembangkan bisnes ekosistem dia. Okay? Now, bila dia sekarang ni, Netflix is on Amazon punya server. Okay? Jeff Bezos tengok Amazon, Netflix ni boleh banyak orang streaming. Agak-agak apa dia buat? Okay? Dia tengok ramai orang tengok video streaming, agak-agak apa dia buat? Dia kembangkan ekosistem. Amazon come up dengan Prime Video. Okay? So jadikan dikembangkan pada horizontal yang sama. Pada ekosistem yang sama. Now, not just untuk Netflix, Prime Video pun di server dia juga. Okay? Clear tak macam tu? Alright? And of course, satu lagi kan, apa yang Amazon lakukan? Sebab ramai orang tengok Netflix, ramai orang tengok Prime Video kan, and ramai orang tak ada smart TV. Apa Amazon come up with? Mereka come up with Fire Stick. Okay? Fire TV Stick. Right? Fire TV Stick adalah kalau TV anda ni tak ada smart TV, tak boleh tengok Netflix, tak boleh tengok Amazon Prime, anda kena beli equipment ni. Kan? Nampak tak macam mana game dia? Dikembangkan ekosistem perniagaan dia. Okay? And kita doa-agungkan Jeff Bezos, orang yang terkaya di dunia. Abdurrahman Auf dah lakukan ni beratus tahun yang dulu. Okay? Kembangkan ekosistem perniagaan, and that's why Abdurrahman Auf menjadi orang yang terkaya di dunia dulu dan juga sekarang. Okay? So daripada menjual buku online, kemudian menjual e-book, Amazon sekarang ni menjual macam-macam. Okay? Beli server sendiri. Dah tak payah nak sewa server kat tempat lain, dan sewakan server tu kepada peniaga lain. Termasuk Netflix. Okay? Tengok Netflix dah okay.
Amazon lakukan apa? Prime Videos pula. Okay. Nah, dia tengok ramai orang guna Netflix, ramai orang guna Prime Video, dia come up dengan apa? Fire Stick untuk menonton streaming video di rumah. Okay. Itu contohnya kembangkan ekosistem perniagaan. Okay. So, nampak tak apa yang saya nak sharekan dengan anda sekarang ni? Itulah hijrah perniagaan. Hijrah yang pertama daripada awal-awal tadi adalah hijrah minda. Betul tak? Hijrah yang seterusnya adalah mulakan perniagaan. Buang alasan. Kalau tak ada modal, buang alasan tu. Sebab saya dah tunjuk anda bagaimana nak mulakan perniagaan tanpa sebarang modal. Okay? Ataupun nak mulakan perniagaan kecil. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf lakukan. Kita gunakan teknik bootstrap. Okay? Kembangkan perlahan-lahan perniagaan kita ke tahap yang lebih tinggi. Seperti mana Alhamdulillah saya sendiri lakukan. Daripada perniagaan kecil-kecilan saya dengan laptop buruk. Tapi perniagaan saya Alhamdulillah berkembang ke serata dunia dah sekarang ni. Okay? Yang lagas tu bukan hanya kat Malaysia. Bukan hanya kat Senai. Bukan hanya kat KLIA 1, KLIA 2, kat Senai. Dekat Indonesia pun ada, dekat China pun ada saya punya lagas tersebut. Okay? Tapi kan kita kembangkan pelan-pelan menggunakan konsep bootstrap. Okay, so jadi bagaimana bermula daripada rumah. Seperti mana Saidatina Khadijah Khuwailid pun buat bisnes daripada rumah. Okay, but hari ni lagilah tak ada alasan untuk kita tak buat bisnes online daripada rumah. Okay, dan itulah hijrah perniagaan. Bagaimana daripada small business kan kita boleh kembangkan perniagaan lebih besar. Dan menjawab soalan kan tentang topik kita pada kali ini, iaitu kan bagaimana kaya menjadi lebih kaya. Ada nampak tak cara dia sekarang ni? Okey, tapi ada satu lagi yang saya nak sharekan dengan anda. Okey, satu lagi ni kan boleh dikatakan rahsia segala rahsia. Okey, and kita betul daripada tadi kan, daripada sejam yang lepas sampai sekarang ni kita talk about kaya menjadi lebih kaya daripada duit, nak besarkan perniagaan, nak apa macam bunyi macam material je semua ni, betul tak? Okey, tapi let's go back to sirah kita, kisah pemimpin-pemimpin Islam kita. Apakah rahsia segala rahsia untuk kaya menjadi lebih kaya? Okey, nak tahu tak rahsia dia? Kalau nak tahu, bagi tahu saya nak tahu. Okey. Kalau nak tahu, bagi saya tahu, nak tahu dan so far macam mana dapat banyak ilmu tak pada malam ini? Okey, ramai nak tahu kan? Dan ini jawapan dia. Sekali lagi kan, jawapan ni kan saya rasa anda pun dah tahu. Okey, kita semua dah tahu, tapi bagus untuk kita ingatkan. Untuk diri saya sendiri pun bagus untuk kita ingatkan. Rahsia, segala rahsia kaya menjadi lebih kaya, jawapan dia adalah derma dan sedekah. Okey, sebab takkan berkurang harta dan harta kita takkan berkurang dengan sedekah. Lagi banyak yang kita akan dapat, lagi banyak rezeki yang kita akan dapat. Betul tak? Setuju tak macam tu? Okey, Anda lihat kekayaan Abdul Rahman Auf macam mana punya kaya, tetapi kan majoriti harta yang milikinya kan diberikan semula untuk Islam. Okey, Anda lihat bagaimana Saidatina Khadijah punyalah kaya, punyalah hebat. Okey, tetapi kan Saidatina Khadijah rumah je, bukan rumah yang saya tunjukkan tadi. Sebelum ni punya rumah kan besar, hebat, dengan siap ada decoration warna hijau kat rumah dia, and the pavilion kat area rumah dia yang hebat tu kan ada decoration warna hijau, bukan untuk menunjuk. Okey, tapi kenapa beliau buat decoration warna hijau? Sebab nak tunjukkan kepada orang ramai this is the place untuk datang untuk ambil sedekah. Okey, sesiapa saja tak ada duit, ibu tunggal, anak yatim, mereka yang susah, orang yang tua, kalau tak ada duit kan boleh datang ke rumah dia. Sebab tu dia buat decoration cantik-cantik, just nak bagi tahu orang ramai kat luar sana this is the place untuk datang untuk minta apa-apa saja. Okey, and kat situlah mereka jadi orang yang hebat, pemimpin yang hebat. Dibandingkan kita kan kecil sangat-sangat kita, betul tak? Okey, but apa yang kecilnya kan kita sekarang ni kan, kalau kita beri sedikit yang kita ada, insya-Allah lagi banyak yang kita boleh dapat. Okey, COVID-19 telah mengajar kita apa tahu? Telah mengajar kita kan untuk kadang-kadang nak simpan harta, betul tak? Kita takut dengan duit kita. Kita takut kita nak pegang everything. Kita takut nak belanja. Setuju tak? Okey, kita bila keadaan sekarang ni kan kita banyak rasa macam nak pegang, nak save. Okey, but mindset tu yang salah. Okey, mindset yang betul adalah yang kita ada ni kan patutnya kita beri lagi. Bila kita beri lagi kan, kita sedekah lagi, kita derma lagi, kita bagi lagi kat luar sana kan, kat situ rezeki lagi banyak akan datang kepada kita. Okey, berlipat-lipat kali ganda akan datang kepada kita. Setuju tak macam tu? Alright, so jadi macam saya katakan, peringatan kepada diri saya sendiri juga dan kepada anda juga kan. Okay, why not kita beri, alright, and kita create that abundance dalam diri kita sendiri. Dan bukan saya rasa macam apa tahu, harta ni terhad. Tidak, harta ni banyak sebenarnya. Tapi kalau kita selagi kita duduk pegang harta kita, okay, kat situlah kita akan rasa harta kita ni terhad. Okay, so why not beri, walaupun sikit kan beri. Anda akan nampak macam harta ni, rezeki, kekayaan, idea perniagaan sebenarnya kan ada banyak kat luar sana, yang itu yang akan mudah datang kepada kita lagi, insya-Allah. Boleh kan macam tu? Okay, so riwayat Muslim, takkan berkurang harta dengan sedekah. Clear so far? Right? So jadikan apa yang anda perlu lakukan, bermula dengan langkah yang pertama kan. Why not start business kan? And seperti mana yang saya sebutkan tadi kan, tentang kecemerlangan dalam Islam kan,
Allah SWT cinta orang yang lakukan dengan cemerlang, dengan betul. Bukan separuh-separuh, bukan sikit-sikit, bukan saja-saja nak cuba, bukan saja-saja nak try, okay? But all out, give it all out. Dan anda boleh jadi, anda boleh jadi kaya, okay? Dan bertambah-tambah kaya, dan dengan kekayaan tu lagi banyaklah anda dapat beri, dan bila anda beri, insyaAllah lebih banyaklah anda akan dapat. Boleh macam tu? Okey. Apa pendapat anda tentang topik kita pada kali ini? Memberi manfaat tak? Dan saya nak tanya anda kan, okey, poin anda. Ada berapa poin sebenarnya? Okey, like I said, kalau program-program saya sebelum ni, webinar saya sebelum ni kan, saya ada 3 cara bagaimana nak lakukan sesuatu, 6 cara nak lakukan sesuatu, 4 cara nak lakukan sesuatu. Okey, kali ini adalah storytelling dan hopefully dalam storytelling ni kan, at least 10 perkara anda ada kat sini, dan 10 perkara ni kan adalah untuk anda aplikasikan dengan cemerlang. Boleh tak macam tu? Alright. Terima kasih kepada anda yang berpuas hati dengan sesi kita pada kali ini kan. But seperti mana yang saya sebut, kalau anda rasa apa yang saya sampaikan ni memberi manfaat kepada anda, dan bagi anda yang mempunyai motivasi dan inspirasi nak mulakan perniagaan, okey, apa yang saya minta anda kan, boleh tak stay sekejap for 10-15 minit, okey? Bagi anda yang terutamanya kan yang belum sertai program saya, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Okey, saya nak spend 15 minit macam tu dengan anda, just nak bagi sedikit preview tentang program saya yang bakal bermula lagi beberapa hari saja lagi, okey? Sebab kalau sesi ini memberi manfaat kepada anda, dapat menyuntik semangat kepada anda, menyuntik inspirasi kepada anda untuk mulakan perniagaan atau nak kembangkan perniagaan anda ke tahap yang lebih tinggi untuk lagi cemerlangkan perniagaan anda, stay sekejap, okey? 15 minit, 10 minit, 15 minit macam tu kan, saya nak jelaskan tentang program ni kepada anda, okey? So alhamdulillah pada tahun lepas, hujung tahun lepas saya dapat award Malaysia Top Achievers, okay, Leadership in Excellence in Online Marketing. Alhamdulillah, sebab saya dah buat ni pun dah lama, sejak tahun 2006 dah saya duk mengajar orang ramai tentang perniagaan online di syarikat saya Irfan Khairi Berhad, okay. Dan sejak 2006 juga kan kami telah melahirkan paling ramai usahawan online yang berjaya, usahawan dari rumah, okey, yang berjaya. So jadi kalau anda berniat nak mulakan bisnes daripada rumah, walaupun anda tak ada idea nak mulakan perniagaan apa, insya-Allah saya akan bantu anda cari perniagaan anda yang pertama. Perniagaan apa nak dimulakan, dan kita akan pelan-pelan growkan perniagaan anda dengan lebih cemerlang lagi, okey. Ataupun kalau anda dah ada bisnes tapi kan mungkin anda tak berapa puas hati sangat dengan kembangnya perniagaan anda nak tahu lebih banyak teknik dan strategi, okey. Dan program ni insya-Allah akan membantu anda. Sebab dalam program ni ada 10 modul kesemuanya, dan saya akan sharekan dengan anda ke semua 10 modul ni. And kalau anda rasa program ini sesuai untuk anda, lepas ni kan saya nak minta anda booking tempat anda dengan Razi ataupun Amirul, oleh kerana program saya ni kan selalunya penuh. Okey, memang selalu penuh, alright. Ketika COVID ni pun kan saya kendalikan, ini yang saya dah 3 sesi dah saya kendalikan, 3 intake saya kendalikan, dan selalunya akan penuh, right? So jadi dulu-dulu kan program ni macam mana asal usul dia, saya buat program ni dengan AEU, dengan OUM, dengan universiti, okay. So jadi program ni adalah program 10 modul, 6 bulan program ni, okay. 6 bulan program ni saya buat kat universiti. Tetapi kan beberapa tahun kemudian saya keluar daripada universiti, tak buat dekat universiti. Sebab apa kan, kita nak GMAT course. Bila kita buat dekat universiti, okay, ada profit sharing. Harga program kita jadi mahal. Okay, harga program kita jadi mahal. And macam universiti lah, biasalah bila buat program dekat universiti memang mahal. Sebab apa mahal? Kita sebagai service provider yang menjalankan training, terpaksa profit sharing. So 50-50. In other words, iuran kita menjadi mahal sebab ada dua pihak. Universiti nak ambil duit, kami pun sebagai perniagaan nak ada untung juga, okey. So jadi kan beberapa tahun kemudian kami keluar daripada universiti dan buat di pusat latihan kami di Oval Damansara. Canggih sangat tempatnya, nanti saya akan sharekan dengan anda gambar dia. Kat sinilah sepatutnya saya kendalikan seminar hijrah perniagaan, tapi ini dapat bersama anda. Okey, secara webinar. Program kita akan bermula pada 21 hari bulan Jun, dah nak bermula dah. Okey, tapi anda dapat lihat di gambar ni kan adalah gambar ketika kelas sebelum COVID-19. Okey, sekarang COVID-19 kita dah tak buat kelas bersemuka, kita buat kelas secara online saja. Okey, so jangan risau, anda tak perlu datang ke Oval Damansara, meaning kita akan belajar menggunakan platform webinar seperti mana yang anda belajar ini. Kan anda tulis nota banyak-banyak macam tu kan? Saya akan sampaikan dengan anda, tadi sesi kita dalam sejam lebih. Tapi kan setiap kelas bersama saya adalah selama 3 jam. Okey, untuk sampaikan setiap modul yang ada dalam untuk menjadikan lebih cemerlang lagi perniagaan anda, insya-Allah. Okey, so jadi kelas bersemuka macam di gambar ni dah tak ada dah. Kita kenalkan kelas online seperti mana menggunakan sistem webinar ni. Okay, konsep dia kan kelas
live macam mana anda bersama saya sekarang ni kan adalah 2 kali sebulan. Alright. And nanti kita akan bagi jadual kepada anda bagi anda yang berminat, yang anda bagi anda nak booking. Okay. Tapi selebihnya kan selain pada live kan kita akan bantu bimbing anda setiap hari. Okay. Kita akan bagi material, video, kita akan bagi nota daripada saya, audio daripada saya kan hampir setiap hari untuk anda belajar daripada rumah sahaja. Okay. Macam saya kata nak tak nak program akan bermula pada 21 hari bulan Jun. Masih ada beberapa tempat saja lagi. Selepas ni kalau anda rasa anda nak join kelas ni secara online, okay, booking, kontak Razi Rahman, kontak Amirul Hafizi. Okay, pastikan anda booking dengan pantas. Right. Now, konsep kita ni kan kita ada business based assignment. Artinya apa tau? Setiap pelajar, setiap kelas akan diberi assignment. So ada 10 kelas. Okay, and selama 6 bulan. Sekali kelas kan, anda dapat assignment. Okay, jangan risau. Assignment ni kan adalah untuk perniagaan anda. Business based assignment. So contohnya kan, katalah perniagaan anda adalah produk kesihatan. Assignment anda adalah fokus pada perniagaan anda. Okey, contoh macam ni. Contoh assignment pertama adalah contoh hari Ahad ni kan cari idea perniagaan. Okey, kita akan bantu dalam kelas, saya akan bantu anda dalam kelas bagaimana nak cari idea perniagaan. Okey, and then bila anda dapat idea perniagaan, kita akan bagi anda assignment. Next class, bina laman web. Okey, itu assignment anda. Anda siap bina laman web. Kelas seterusnya kan adalah pengiklanan. Macam mana nak iklankan perniagaan anda tu, produk kesihatan anda tu contohnya. Okey, next class buat video mengenai produk anda. Okey, so setiap kali kita bagi assignment, ianya akan berfungsi untuk apa tahu? Berfungsi untuk kembangkan lagi perniagaan anda. So jadi anda tak rugi. Setiap assignment fokus on perniagaan anda. So that's why kita telah melahirkan paling ramai usaha internet yang berjaya sejak tahun 2006 lagi kan. Sebab setiap assignment ni kan seakan-akan memaksa kita punya pelajar-pelajar buat juga perniagaan, kembang juga perniagaan. Jadi cemerlang dalam perniagaan kita. Okay, not just mengharapkan Facebook, bina laman web untuk perniagaan, buat video untuk perniagaan. Okay, buat Facebook Ads, Google Ads untuk perniagaan. So bila kita paksa pelajar-pelajar kita kat situ kan, in a way kan mereka pun macam terpaksa jadi kaya jugalah. Alhamdulillah bagi mereka yang ada rezeki kat sini. Okay, so itu maksudnya business based assignment. Okay. Bantuan dan bimbingan kami ni unlimited. Artinya kan walaupun kita punya kelas adalah secara online, okay, kita akan bantu anda secara online seberapa mampu kami secara online melalui chat kita akan bantu, melalui grup yang tertutup kita akan bantu, okay. Akan nak tanya kami on the phone pun boleh bantu kan. Tetapi ada sedikit tambahan. Bagi anda-anda yang nak datang ke pusat latihan kami, dijemput datang. Bantuan dan bimbingan kami adalah online atau offline. Okey, nampak tak? Itu pusat latihan kami yang dah kosong sekarang ni kan, tapi kosong-kosong menanti anda. Bagi anda yang perlukan gunakan tempat kami untuk bertanya soalan, dapatkan extra coaching, semua ni dah tak ada bayaran tambahan. Okey, saya bagi contoh macam ni. Okey, contoh dia, katalah assignment anda adalah bina laman web. Kita akan ajar anda bina laman web, okey, menggunakan online, alright? And then ada soalan-soalan anda boleh tanya kami akan bantu anda. Anda kat rumah cuba bina laman web. Tapi saya faham, kadang-kadang kita bila buat kat rumah kurang motivasi, betul tak? Kadang-kadang kita tersangkut seorang-seorang kat rumah bina laman web. Okey, kat sinilah anda dijemput datang ke pusat latihan kami, datanglah dengan kawan sekelas anda, jumpa kami one on one, kami akan bantu anda one on one, face to face, okay, apabila semuanya selamat nanti, okay, and kita akan ambil all the precautions of COVID-19, right, seperti mana yang diminta oleh kerajaan supaya anda selamat, anda selesa, tempat pun sangat-sangat selesa seperti sini. Berjumpa dengan kami dan kami akan bantu anda siapkan laman web anda, okay. So jadikan kita akan bagi bantuan dan bimbingan online dan juga offline. Ini best oleh kerana ramai antara pelajar kami sangat-sangat suka. Sebab apa kan? Dia bukan macam program yang sehari lepas program dilepaskan. Tidak. Okey. Kami akan bantu anda, bawa anda selama 6 bulan, tambah 3 bulan bonus. Secara online kita akan bantu, secara offline pun kita akan bantu bagi anda yang boleh datang ke pusat latihan kami. Okey. Yang dekat-dekat nak datang, datanglah hari-hari pun boleh datang. Okey. Yang jauh-jauh boleh buat appointment, datang juga. Okey. Boleh kita jumpa. Alright. So jadikan itu bantuan dan bimbingan kami berikan sepanjang 9 bulan. So anda tak terlepas, okey, anda tak ada apa, kami tak lepaskan anda, kami akan bantu anda not just mulakan perniagaan tapi kembangkan lagi perniagaan anda. InsyaAllah ada rezeki sampai ke luar negara seperti mana Razi Rahman yang lakukan juga. Okey, and ini adalah antara modul-modul yang kami sampaikan. Okey, ada 10 modul yang saya akan sampaikan dengan anda sebenarnya yang anda dapat lihat di depan anda sekarang ni kan. And boleh dikatakan semua modul ni kan adalah modul yang paling penting dalam perniagaan online. Kalau anda nak jadikan perniagaan cemerlang, bukan hanya fokus on satu je teknik tetapi kan anda tahu semua teknik seperti mana yang saya akan sharekan dengan anda sekarang. Okey, teknik pertama atau modul yang pertama hari Ahad ni akan bermula. Okey, kalau anda rasa program ini sesuai, cepat-cepat booking lepas ni sebab program saya ni kan selalu penuh. Okey,
And penuh, sebab apa penuh kan, kita tak, bukannya kita nak beratus, macam contoh malam ni beratus yang sedang online bersama saya. Sebab tu saya tak dapat menjawab soalan anda. Saya perlukan Razif dan Amirul menjawab soalan anda. Saya tak dapat nak address anda. Maaf sangat-sangat, but I appreciate yang anda yang tinggalkan message untuk saya. Okay, tetapi bila kita ada kelas nanti kan, satu kelas lah, apa yang memudahkan kita adalah saya boleh bercakap dengan anda boleh tanya saya soalan, saya boleh jawab soalan anda. Okey, dia lagi mudah lah. Okey, tak macam sekarang ni beratus yang sedang online bersama kita. Okey, so jadi modul pertama adalah what you call it kan, foundation perniagaan online. Khusus pada mereka yang tak ada idea perniagaan, saya akan bantu anda bagaimana nak cari idea perniagaan yang terbaik berdasarkan permintaan tinggi, berdasarkan persaingan yang rendah. Okay? At the same time, kalau perniagaan anda ni kan ramai pesaing, apa perlu anda lakukan? Kita boleh bina jenama. Saya akan tunjuk anda bagaimana nak bina jenama dalam salah satu modul yang akan datang. Okay? Salah satu juga anda boleh jual kat internet, anda boleh jual produk fizikal, contoh macam kurma. Anda boleh jual perkhidmatan, contoh macam spa, okey, ataupun anda boleh jual perkhidmatan contoh macam insurans ke, takaful dan sebagainya. Satu lagi kan, produk digital, okey. Produk digital macam webinar ni adalah produk digital, okey. E-book adalah produk digital. Video courses adalah produk digital. Saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak jual produk digital ataupun bagaimana nak hasilkan produk digital, okey. Ada yang kata, alamak, nak buat produk digital ni kan kita kena pandai menulis. Saya akan tunjukkan teknik kepada anda bagaimana nak hasilkan produk digital, produk informasi tanpa menulis satu patah perkataan pun. So that's why saya confident sangat hari Ahad nanti kan, anda yang sertai akan ada banyak idea nak mulakan perniagaan apa. Okey, macam saya kata, macam saya sekarang ni pun kan banyak perniagaan lah kaset kan. Jangan fokus on satu perniagaan, tapi kan fikirkan bagaimana nak mulakan beberapa perniagaan, multiple source of income. Okey, seperti mana tadi yang saya sebutkan kepada anda, don't put all eggs in one basket. Okey, Abdul Rahman bin Auf pun bukan je satu perniagaan. Jual dadi ada, jual kurma ada, jual unta ada, makanan ada, perbaidani ada, multiple source of income. Sama juga dengan Sadatina Khadijah Khuwailid, multiple source of income, bukan satu. Okey, but multiple. Dan anda boleh lakukan ni di internet. Sebab apa kan? Kos nak mulakan perniagaan kat internet murah. Especially kalau anda boleh buat bina laman web. Okey, ada salah satu webinar saya sebelum ni kan, saya tunjuk secara live. Okey, macam sekarang ni lah. Saya tunjuk secara live bagaimana dalam masa 15 minit saya hasilkan satu laman web. Okey, untuk menjual produk. Okey, di internet, right? Kalau anda terlepas webinar tu kan, maaf sangat-sangat. That's why jangan lepaskan webinar saya. Saya tunjuk 15 minit saya boleh buat laman web. Okey. Dan saya akan tunjuk ni kepada anda bagaimana anda pun boleh hasilkan laman web. Mungkin anda buat taklah 15 minit. Okey. Terpulang kepada anda, ikut kesesuaian anda. But kalau anda boleh bina laman web, kat sinilah teknik dan rahsia dia untuk create multiple source of income. Sebab kalau anda tak tahu bina laman web, anda kena upah orang bina laman web. Betul tak? Dan nak upah orang bina laman web akan kos anda RM3,000, RM4,000 untuk upah orang bina laman web. Untuk satu laman web. Kalau dua perniagaan, dah RM8,000. Kalau tiga perniagaan, dah RM12,000. Kan? Cut cost. Dan COVID-19 ni kan macam saya kata, kita kena cuba cut cost. So the way to cut cost, akan belajar sendiri bagaimana bina laman web. So bila anda boleh bina laman web, seperti mana yang saya tunjukkan hari tu kan, 15 minit saya boleh bina laman web kan. That's why kita boleh create multiple source of income. Banyak perniagaan. Jimatkan duit anda. Okay? Kami ajar anda bagaimana nak bina laman web untuk jimatkan duit anda dan anda boleh buat beberapa perniagaan. Not just anda buat. Anda buatlah perniagaan untuk isteri anda. Buatlah perniagaan untuk suami anda. Buatlah perniagaan untuk anak-anak anda juga. Okay? So, saya je nak bagi tahu anda kan. Mungkin saya jarang bagi tahu atau tak pernah bagi tahu. Untuk anak-anak saya ada dah perniagaan untuk mereka. Perniagaan online yang boleh generatekan mereka income. Okay? Sebab apa kan? Saya boleh bina perniagaan. Okay? Dan anda belajar macam nak bina perniagaan untuk anda create source of income untuk diri anda sendiri, kemudian untuk family anda juga. Okay? Dan modul ketiga kan personal branding. Maksud dia kan adalah katalah perniagaan kita ada ramai pesaing, kita nak buat apa? Kita kena buat personal branding. So inilah penjenamaan. Tak kira berapa ramai pesaing kita, seperti mana Abdul Rahman Auf tadi tu kan, bila ada pesaing, beliau jadi kreatif. Okey, untuk bersaing dengan pesaing-pesaing kita. Saya akan tunjuk anda bagaimana untuk anda be kreatif kan dan create personal branding untuk perniagaan anda supaya anda dapat bezakan anda dengan pesaing-pesaing yang lain kan. Saya sendiri gunakan teknik dan strategi ni kan, not just kat Malaysia, di Dubai pun saya gunakan teknik dan strategi ni juga. Okey, dan saya tak sabar nak sampaikan teknik ni kepada anda. Okey, sangat-sangat penting oleh kerana boleh dikatakan semua perniagaan banyaknya pesaing sama sekarang ni. Okey, modul seterusnya kan pengiklanan. Kita akan tunjuk anda bagaimana nak mengiklankan perniagaan anda. Okey, take note pelajar kami masuk modul 4 kan, ada antara mereka kan dah dapat traffic, dah dapat pelanggan. Okey, in fact ada antara mereka kan dapat bayar yuran untuk program ni pun dah dapat bayar dah. Okey, berapa yuran kejap lagi saya akan sharekan dengan anda. So bukan maksud dia kan selepas 6 bulan, selepas 10 modul baru anda buat bisnes, tidak.
target saya kan adalah bulan depan anda dah mula dah perniagaan online anda dah ada dah .com anda, laman web .com anda yang boleh terima bayaran kad kredit kepada siapa saja di Malaysia dan siapa saja di dunia. Itu target saya untuk bulan depan untuk anda ada laman web anda, perniagaan online anda. Dan saya tahu antara kita ramai tak ada laman web pun, betul tak? Tak boleh terima barang kad kredit pun, okey? Dan itu yang saya nak tunjukkan kepada anda dan nak paksa anda lakukan supaya anda ada business by next month. Okey? So jadi dah ada laman web, kena iklan lah pula. Okey? Promosi ni kan ada dua. Promosi berbayar ada, promosi percuma pun ada. Okey? Tetapi kan modul kami ni kan 80% adalah modul percuma. Iaitu kan cara marketing percuma. Tak payah keluarkan duit. Nanti saya akan tunjuk salah satu cara dia kepada anda. Okey? Marketing yang tak perlu keluarkan duit. Right? Tapi kan ada juga marketing yang perlukan keluarkan duit. Tapi marketing yang perlukan keluarkan duit ni kan ada dua je. Iklan Facebook, most probably anda dah pernah dengar, anda dah tahu. Dan iklan Google, most probably anda tak pernah dengar, anda tak pernah gunakan. Nampak tak? Okey, nak jadi cemerlang tak boleh tahu satu. Anda kena tahu 2, 3, 4. Okey, barulah cemerlang perniagaan anda. Tak boleh hanya fokus kepada satu. Right? So jadikan kita akan share kepada anda teknik pengiklanan yang berbayar dan yang percuma. Tapi majoriti apa yang saya sampaikan kepada anda kan adalah cara percuma, termasuk kan modul seterusnya SEO. Search Engine Optimization. Nah, apa maksudnya Search Engine Optimization kan? Senang cerita saya tunjuk contoh kepada anda lah. Okey? Contoh dia macam ni. Bila kita masuk Google, I'm sure anda pun selalu masuk Google kan? Dan kat Google kan, anda lakukan carian. Contoh kita nak buat jelly, nak buat puding, kita perlukan gelatin. Tapi kan gelatin ada yang halal, ada yang non halal. Okey, kita nak cari gelatin yang halal. Mungkin kita tak tahu mana nak dapat, so kita pun type lah halal gelatin di Google. Dan apa kita dapat adalah laman web yang menjual halal gelatin. Kau tim halal settle, boleh beli halal gelatin. Okey. Now, kat atas ni kan yang nombor 1 ni kan adalah ad, iklan berbayar. Ingat tak modul tadi yang saya sebutkan kepada anda, Google Ads yang anda tak pernah buat lagi, kan? Kenapa saya gelak? Sebab apa? Saya tahu anda tak pernah buat lagi. Betul kan? Alright. Ini iklan Google Ads. Maksudnya kan orang ni bayar Google untuk keluarkan iklan kat sini. Kami akan ajar anda bagaimana nak buat iklan Google yang efektif, okey, dan murah. Right? Tapi juga kami akan ajar anda bagaimana nak bawa perniagaan anda ke depan ni secara percuma, tanpa bayar 1 sen pun. Okey? Yang ni ada AD, maksudnya berbayar. Yang ni tak ada AD, artinya percuma. Inilah nama dia SEO, Search Engine Optimization. Okey? Nah, kalau saya klik dekat sini kan, boleh tak kita masuk ke laman web ni? Kita dapat laman web halal gelatin. Dan siapakah pemilik laman web ni? Sejak 2006, ingat tak clue saya tadi? Sejak 2006, pelajar saya adalah Razi Rahman yang sedang online bersama anda dan menjawab tak penat, menjawab soalan anda secara online, dan juga dengan Amirul pun turut sama menjawab soalan anda. Okey, sejak 2006 kan laman web Razi Rahman ni kan di depan enjin pencari, mendapat pelanggan serata dunia. Okey, berapa banyak dia spend on iklan Facebook? Kosong, telur ayam. Okey, macam saya kata, don't put all eggs in one basket. Telur ayam kosong. Tak spend on iklan Facebook pun. Alright? Nampak tak? Macam itulah nak jadi cemerlang. Anda kena belajar banyak teknik, banyak strategi. Jangan harapkan satu sahaja. Okay? Dan ini banyak kali dah saya sebut. Dekat live pun saya banyak kali sebut. Okay? Hopefully malam ni anda dapat ekstra motivasi lah. Oleh kerana kita tengok mendapat inspirasi daripada kisah dan sirah pemimpin-pemimpin Islam kita. Okay? So jadi dengan teknik dan strategi ni kan, kalau anda tahu kan, anda boleh bawa lawan anda ke depan yang mencari, tak perlu bayar 1 sen pun kan, dan kat sini dah jimat anda, banyak sangat duit anda. Okay? So lagi nanti saya akan sharekan during class, bagaimana nak bawa lawan anda ke depan yang mencari, SEO, okay, seperti ni kan, tanpa bayar 1 sen pun. Okay? Seterusnya YouTube, okay, ataupun video marketing lah, lebih tepat lagi. Zaman sekarang trend dia adalah video. Nak tak nak, you kena belajar video, okay. And saya faham setengah-setengah antara kita kan malu nak appear dekat depan video. Macam saya muka tak malu, saya bercakap dekat video, kan. Tapi don't worry, kita akan tunjukkan kepada anda juga kan bagaimana nak hasilkan video tanpa anda sebagai founder di depan di dalam video tersebut, okay. And I'm sure anda pernah nampak video yang jenis gambar keluar, teks keluar, tulisan keluar dan sebagainya kan, tanpa founder dia. Okay. So ada dua cara untuk hasilkan video. Anda di dalam video ataupun tanpa anda. Dua-dua kami akan tunjukkan kepada anda. Anda guna yang mana anda selesa. Tapi yang penting, at least anda kena buat anda kena buat video marketing dah sekarang ni. Okay. Penting sangat-sangat. Jangan tunggu lagi 2 tahun, 3 tahun. Tunggu lagi 2-3 tahun, video marketing jadi tepu, dia jadi lagi susah dan anda di belakang balik. Okay. Dia macam ni lah. 5-6 tahun dulu kan, Facebook tengah hot.
Okey, nak berjaya kat Facebook 5-6 tahun dulu adalah sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. 5-6 tahun dulu. Sekarang nak berjaya kat Facebook dah susah dah. Okey. Untuk berjaya kat video sekarang ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Tapi kalau anda tunggu lagi 2 tahun, dia akan jadi lagi susah dah. Okey. So jadi jangan tunggu, tapi kan belajar teknik dan strategi yang betul dan saya akan tunjukkan kepada anda. Facebook tetap saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak dapatkan followers yang lebih ramai. Okey, and baru-baru ni saya ada buat webinar, saya sharekan bagaimana dengan satu teknik ni. Nama teknik ni kan adalah petrol dan api dan petrol, daripada zero bagaimana dapat beratus, beribu, berpuluh ribu followers. Okey, kalau terlepas webinar saya yang sebelum ni kan, then ada kena join program kita ni. Tapi itu salah satu je teknik. Ada banyak lagi teknik yang saya nak sharekan dengan anda. Bagaimana nak dapatkan followers lebih ramai, bagaimana nak meningkatkan reach anda sekarang ni, bagaimana nak letak iklan kat Facebook yang semakin rendah. Zaman sekarang reach semakin rendah, makin rendah, makin rendah. Okey, tapi dengan teknik dan strategi yang saya akan sharekan dengan anda ni kan, bagaimana nak meningkatkan reach anda. Okey, at the same time kan, anda pun mungkin selalu follow saya kat Facebook Live. Saya akan sharekan dengan teknik buat Facebook Live untuk dapatkan beribu, berpuluh ribu ataupun kadang-kadang video saya beratus ribu, berjuta views pun ada. Tak perlu glamour. Ada pelajar saya kan, dia repair washing machine, views video dia 4 juta orang lihat. Okey, apakah teknik dia? Saya akan sampaikan dalam program kita nanti. Okey. Modul seterusnya email marketing, kumpul database, okey, iaitu kan ada masuk satu laman web, dia pop up minta nama, minta alamat email dan kumpul database. Database adalah aset perniagaan anda sebab anda dapat kumpul hot prospect anda, okey. Dan bila anda dah kumpul hot prospect anda, anytime anda boleh hantar email. Dengan menggunakan pemasaran email, anda dapat kurangkan kos marketing anda. Sebab apa kan? Mereka yang tak kumpul database, mereka yang tak ambil nama dan tak ambil alamat email, melakukan kesilapan yang paling-paling besar dalam perniagaan online. Okey, apa tu ya? Anda duk letak iklan Facebook, letak iklan Facebook, letak iklan Facebook, tak habis. Betul tak? Okay. Bila nak dapat pelanggan, anda letak iklan Facebook. Betul tak? Right? Dan saya tahu betul. Okay. And kalau, bayangkan anda kutip database, anda kutip nama dan alamat email, prospek-prospek anda, sehari anda dapat kutip 30 nama. Okay. Seminggu anda dapat 210. Sebulan anda dapat 900. Setahun anda dapat 10,800 nama dan alamat email. Meaning apa tahu? Anda dah tak payah keluar duit iklan dah, betul tak? Sebab now anda ada database untuk hantar email, blast email kepada prospek-prospek anda ni tanpa keluarkan satu sen pun. Okay? So kat sini kesilapan ramai usahawan online, mereka tak kumpul alamat email. Okay? Tak kumpul nama, tak kumpul alamat email. Seperti mana yang anda yang join seminar saya sekarang ni, webinar saya sekarang ni kan, betul tak anda letak nama, letak alamat email, kemudian dapat automated response. Kan? So jadi, itu contohnya, saya kumpul database dan saya hantar promosi kepada anda, information kepada anda, konten kepada anda yang memberi manfaat dalam waktu yang sama juga kan. Kadang-kadang saya akan promote lah buku saya, kadang-kadang saya promote lah program saya dan sebagainya. Anda kena lakukan ni untuk prospek anda dan pelanggan anda. Okay? Modul seterusnya, modul ke-9 adalah affiliate marketing. Okay, ingat tak awal tadi kan saya dah tunjuk bagaimana Amazon.com ada program affiliate. Saya akan tunjuk anda bagaimana anda hasilkan program affiliate untuk perniagaan anda. Ingat tak saya punya ebook 9 dari 10 tu? Kan? Ada program affiliate di mana orang boleh jual dan dapat commission. Anda now boleh set up sistem macam tu untuk perniagaan anda juga. Okay? In other words, anda bayarkan macam dropship lah. Anda jadi token dropship kat atas, agent duk jual produk anda, anda bayar komisen kepada mereka bila ada jualan. Okay? Itu modul seterusnya. Right? And last but not least, analisa kan, analytics. Yang ni best, yang ni canggih untuk kita tengok data-data perniagaan kita. Okay? Supaya bila kita nampak apakah data-data behavior prospek-prospek kita tahu bagaimana nak adjust perniagaan internet kita. Okay? Maksud dia kat sini kan, apakah teknik-teknik yang menjadi kita gandakan lagi. Okay? Apa yang kurang menjadikan kita nampak bagaimana nak perbaiki sebab kita lakukan analisa. Okay? Silapnya juga kan perniagaan kecil-kecilan mereka tak lakukan analisa, mereka duk kejar-kejar sales setiap hari. Betul tak? Mereka tak tengok data-data. Sebab kalau kita tengok syarikat besar-besar seperti HP, Disney, Amazon sebelum mana, mereka semua bermula perniagaan kecil-kecilan je. Okay? But because mereka analyse, mereka tengok data kan, mereka boleh kembangkan perniagaan mereka ke tahap seperti mana yang anda lihat hari ini. Okay? Mereka lakukan analisa and then mereka mereka perbaiki perniagaan mereka. So itulah 10 modul yang saya akan sampaikan kepada anda kan. Boleh dikatakan modul semuanya lengkap untuk anda jadi lebih cemerlang
dalam perniagaan online kan, bukan hanya satu modul saja tetapi kan 10 modul. Lagi banyak anda belajar kan, lagi hebatlah perniagaan anda. Dan in a way kan sepanjang 10 modul ni, sepanjang 6 bulan ni dan 3 bulan tambahan untuk kita bantu anda, okey, daripada bulan pertama sampai bulan ke-9 kan, supaya perniagaan anda daripada kecil dapat grow. Kita gunakan konsep bootstrap seperti mana yang saya sharekan dengan anda tadi, seperti mana saya kembangkan perniagaan saya ke peringkat global, seperti mana Razi Rahman juga kembangkan perniagaan dia daripada perniagaan kecil ke peringkat global, perniagaan kecil-kecilan daripada rumah sahaja. And not just satu perniagaan, why not kita buat beberapa perniagaan. Okay? Of course, tadi ada yang tanya berapakah yuran untuk program ni. Okay? And yuran untuk program ni kan adalah dulu, okay, masa saya buat dengan AU dengan OUM, program ni mahal. Just nak bagi tahu anda. Okay, saya nak put into konteks betapa mahalnya program saya dulu. Sekarang murah sedikit. Kan? Nak kata murah sangat? Tidaklah. Tapi saya rasa dalam kemampuan dan logik lah dengan apa yang kami sampaikan. Tapi dulu kan program kami ni kan mahal. Okay? Sebab universiti. Anda pun boleh pergi ke universiti. Anda boleh pergi ke OUM. Anda boleh call AEU kan, anda tanya berapakah program kat situ yang 9 bulan punya program. Okay? Dia panggil executive courses. Okay? Mereka kata berapa tahu? RM10,000. Alright? And memang betul pun. At that time kan program kami ni kan dekat AEU, dekat OUM, harga dia kan hampir RM10,000 untuk program 6 bulan ni. Okay, and like I said, tempat limited, bukan beratus macam malam ni kan. Okay, tetapi kan tempat limited. Now, untuk program ni kan, bukan RM10,000. Ini untung dia. Sebab apa kan, bila kita keluar daripada universiti, kita dah tak perlu buat profit sharing, betul tak? Okay, so bila kita tak perlu buat profit sharing, okay, dulu 50% universiti ambil, dan 50% kami ambil. So now, 50% dah kami tak perlu bayar kepada universiti dan itu kita bagi diskaun kepada pelajar-pelajar kami. Okay? So pelajar-pelajar kami yang datang ke program kami di Oval Damansara di kelas bersemuka, okay, kelas program dia berapa tahu harga? Okay? Harga dia RM4,500. Okay, about half price lah kita dapat potong dekat situ. Okay? Tapi ingat ini kelas bersemuka di Oval Damansara. Sejak COVID-19, sejak Perintah Kawalan Pergerakan, kami tak buat kelas bersemuka. Kami buat 100% online dan yang lagi bestnya kan orang daripada jauh-jauh daripada Sabah, Sarawak, Singapura, ada pelajar kami daripada luar negara pun ada, okay, yang join, orang-orang Malaysia di luar negara ada yang join, tak kira di mana anda berada kan, anda boleh sertai program ni kan dan tak perlu datang ke pusat latihan kami, okay. Oleh itu kan program yang online dia ni lebih rendah lagi. Okay, daripada program bersemuka. Pelajar-pelajar kami yang sebelum ni memang datang semuka, memang banyak itulah mereka bayar, okay. And harga program kami kan berbaloi oleh kerana apa tahu? Kalau anda upah orang bina laman web, upah orang bina laman web kat situ saja kan dah RM3-4,000. Okey, nak bina laman web saja. Tapi program kami ni kan kami ajar anda bagaimana bina laman web. Anda akan dapat jimat RM3-4,000. Okey. Nah, at the same time kan lagi banyak anda belajar daripada program kita ni, ada 10 modul kesemuanya. Berapa harga program kami ni kan? Sekarang program online harga dia RM3,400 saja. Okey. Macam anda nak bina laman web, anda bayar orang bina laman web, anda dapat laman web je. Okey. Tapi dalam program ni kan semua teknik, semua strategi anda akan belajar untuk kembangkan lagi perniagaan anda. Okey. And saya tahu ada luar sana kan ada program yang 1 hari, 2 hari pun RM3-4,000. Okey. Tetapi program ni kan adalah 10 modul selama 6 bulan dan bantuan bimbingan unlimited di mana anda boleh datang ke tempat kami. Ingat kan? Anda boleh datang ke tempat kami, right? So ada yang tanya, ada tak bayaran ansuran? Okay, of course dengan keadaan COVID-19 sekarang ni kan, kami pun faham, kami ada beri bayaran ansuran ada dekat sini. And then tapi kan kalau bayaran penuh, dapat diskaun RM500. Pembayaran boleh dilakukan secara tunai boleh, ansuran boleh, nak bayar kredit card, Mastercard ataupun Visa pun boleh juga. Okay, tapi yang penting apa tahu? Yang penting anda kena book dulu tempat anda dengan cara hubungi Amirul Hafizi, kena hubungi Razi Rahman. Okay, lepas ini, okay, lepas ni ke sekarang kalau anda ada phone sekarang ni nak message mereka nak booking tempat anda sebab like I said, program lagi beberapa hari saja akan bermula dan program saya ni kan selalunya akan penuh dan bila penuh kita akan tutup, okay, and anda tak berpeluang untuk join dah, okay. So jadi kan ada beberapa pemberian percuma yang saya nak berikan kepada anda kali ini kan sebab apa, nak tak nak program akan bermula. Okey, antara pemberian percuma bernilai RM1,600. Semua produk saya, produk-produk digital saya sejak tahun 2006 lagi. Okey, saya telah menghasilkan banyak produk digital. Seperti mana yang anda dapat lihat di depan anda ni kan. Ni kalau anda beli berasingan, ada yang RM890, ada yang RM300, ada yang RM50, ada yang RM20 pun ada. Okey, anda tak perlu beli. Semua ni diberikan kepada anda secara percuma kalau anda booking tempat anda sekarang. Okey, booking dulu tempat anda. Tanya Razi, tanya Amirul kan macam mana nak booking tempat. Sebab apa kami nak make sure tak terlebih tempat yang kita buka. Okey.
beberapa tahun lepas kan, ini program saya pun nak berikan percuma kepada anda, iaitu kan seminar perniagaan popular. Nah, apa tu seminar perniagaan popular kan? Dalam tahun 2015 saya dijemput ke LA, ke USA, okay? And kat situ kan mereka jemput saya untuk memberi talk perkongsian bagaimana nak masuk media secara percuma, okay, nak membina jenama secara percuma di media dekat Hollywood. Saya buat talk ni, okay, and saya nak sharekan dengan anda ni laman web dia, okay, laman web dia masih lagi ada lagi, tapi program ni saya nak berikan percuma kepada anda. Boleh tak macam tu? Okay. Contoh, ini masa saya kat Hollywood, okay, saya tak perlu nak playkan video ni kan. Ini Hollywood yang apa, Walk of Fame yang ada bintang-bintang kat bawah tu kan. Balik je daripada Hollywood, balik daripada USA kan, saya buat program ni berbahasa Melayu dan mengajar orang Malaysia bagaimana nak masuk TV, akhbar, majalah, radio tanpa bayar 1 sen. So ini peserta program saya ni kan masuk akhbar Harian Metro full page. Okay, free je. Kalau bayar Harian Metro full page ni kan kena bayar 30-40 ribu ringgit. Tapi pelajar saya dapat masuk free, percuma saja. Pelajar saya ni Nurul, masuk TV TV9. Kalau dapat baca kat sini kan bahagian ni. Okey, Nurul kata apa? Penampilan saya yang ke-8 dalam media masa. Sebab apa kan? Menyertai program perniagaan popular, seminar perniagaan popular. Okey, Nurul dapat masuk TV percuma 8 kali dalam media masa. Okey, dalam masa 1 tahun. Okey, free publicity. Right? Yus, okey, masuk akhbar full page sekali lagi kalau bayar 30-40 ribu ringgit. Okey, bakery. Okay, walaupun saya kata bakery tak, Yus buat daripada rumah je, buat kek nenas, tak nenas, dari rumah sahaja. Okey, bagaimana nak dapatkan liputan akhbar, media masa sebagainya, saya akan sharekan anda dalam seminar perniagaan popular. Okey, and pelajar-pelajar saya kan ada yang masuk TV, okey, dan macam-macam lagi, okey. And sebenarnya kan ramai mentor-mentor yang anda kenali kat luar sana sekarang ni kan adalah pelajar-pelajar saya, okey. Ramai adalah pelajar saya juga kat luar sana. Sebab program ni kan saya kenalikan sejak tahun 2006 lagi dah kan. Saya ni nampak je muda, sebenarnya dah tua dah, okey. Saya dah buat ni lama, right? So, jadi kan ini saya nak berikan percuma kepada anda dan nama seminar ni kan adalah seminar perniagaan popular. Saya dah videokan untuk diberikan kepada anda secara percuma dan harga dia RM900. Anda tak payah bayar, anda dapat percuma. Okey? And anda boleh bawa laman perniagaan anda ke media masa tanpa bayar 1 sen pun. Right? Seterusnya, ini Nurul tadi. Tapi tadi dia masuk TV9, ini masuk TV Hijrah. Ingat tak? 8 kali dapat masuk media masa. Okey? Ini TV Hijrah pula. 2 tahun lepas saya dah hasilkan video masterclass Facebook. Dalam ni kan ada beberapa kan, ada beberapa video-video, ada 25 video Facebook marketing. Harga RM500 diberikan kepada anda secara percuma. Okey. Tahun lepas ini produk saya Akademi 5 Angka, harga dia RM500. Dalam ni kan saya tunjukkan bagaimana plan untuk capai 5 angka dalam masa 1 tahun. Ada master plan. Anda boleh ikut menggunakan what do you call it kan, motivasi minda, motivasi perniagaan, motivasi kewangan dan juga motivasi penjenamaan. Ada dalam Akademi 5 Angka. Okey, harga dia RM500 setahun. It's a membership website untuk anda percuma sahaja. Okey. Dan ini baru-baru ni kan saya promosikan antara produk yang saya sebutkan kepada anda tadi. E-book saya harga RM97. E-book 9 dari 10 ada lebih kurang 300 muka surat. Okey. Dan juga 2 video course saya iaitu 24 tabiat jutawan, 24 jam, harga RM150 dan juga 22 nasihat mentor jutawan, harga RM150. Okey. Kerja yang saya sampai hari ni kan bukan saya tak ada mentor. Awal-awal dulu saya tak ada mentor. But now saya ada mentor. Sepanjang 20 tahun saya ada ramai mentor dan ini adalah 22 nasihat-nasihat mentor saya yang saya nak sampaikan kepada anda supaya anda boleh aplikasi. Dan mentor-mentor saya ni kan mentor-mentor jutawan kesemuanya kan, dan kebanyakan mereka bukan orang-orang yang glamour, bukan trainer-trainer yang ada kat luar sana buat seminar jaya dalam perniagaan, yang jadi jutawan, yang bilioner pun ada, tetapi kan mereka bukan orang glamour. Okey, mereka ni lah antara mentor-mentor saya yang saya nak sharekan dengan anda. Apakah teknik dan strategi mereka, apakah nasihat mereka, supaya anda pun boleh aplikasikan juga. Okey. So pemberian percuma semuanya bernilai hampir RM4,000. Sebab apa kan? Harga program ni pun RM3,000 lebih. Tapi kan saya nak cuba matchkan supaya nak memudahkan keputusan anda untuk lakukan booking. Like I said, nak tak nak program akan bermula. Lagi beberapa hari saja lagi, hari Ahad ini akan bermula. Okay? Make sure anda bookingkan tempat anda. Hubungi Razi, hubungi Amirul. Okay? And
pembayaran ansuran anda boleh discuss dengan Amirul dengan Razi. Okey, bayar penuh dapat diskaun bersamaan dengan pemberian percuma bernilai RM4,000. Okey, tapi ada sedikit special lagi pada kali ini kan. Apakah special dia? Saya nak upkan sikit pemberian percuma saya lagi kan. Oleh kerana yang lain tadi semua anda dapat. Bernilai RM4,000 itu anda dah dapat. Okey, termasuk apa nama ni? Seminar perniagaan popular. Bagaimana nak masuk media secara percuma. Okey, tetapi apa yang saya nak tambahkan lagi adalah rakaman kelas kita akan kendalikan. Contoh macam ni. Anda tak dapat rakaman hari ini tapi anda dapati sangat bermanfaat ilmu yang anda dapat ini kan. Okey, semua rakaman program kita 10 modul akan diberikan kepada anda. Okey, semua rakaman webinar-webinar saya yang lepas, okey, diberikan kepada anda. Kalau anda terlepas semua webinar saya sebelum ni kan, di mana saya tunjuk bagaimana nak buat lawak dalam masa 15 minit, okey, bagaimana nak meletupkan anda punya followers menggunakan teknik api dan petrol, semua tu ada rakaman dia diberikan kepada pelajar-pelajar kami sahaja, tak diberikan kepada publik. Okey, siapa terlepas, dia dah terlepas, tapi pelajar-pelajar kami akan dapat semua rakaman termasuk rakaman di kelas. Okey, and bila anda dapat semua rakaman program kita kat kelas, ada 10 modul semuanya kan, anda boleh share dengan isteri anda boleh share dengan suami anda boleh share dengan anak-anak anda. Macam saya katakan tadi lah, why not anda buat bisnes, suami pun buat bisnes, isteri pun buat bisnes, anak pun buat bisnes, okay? Dan dapat income untuk diri anda, family anda, anak-anak bila mereka besar nanti, insyaAllah. Okay? So, pemberian percuma ni bernilai RM3,000 untuk anda, termasuk semua pemberian yang saya berikan tadi tu. Okay? One-on-one coaching unlimited bersama pelatih kita bertauliah, datang ke Oval Damansara seperti mana yang saya sebutkan. Okay? Bernilai RM1,000 anytime anda boleh datang buat one-on-one coaching. Punyalah cantik tempat kami. Cantik tempat kami sebab apa kan? Sebab nak berikan keselesaan kepada anda nanti. Lebih cantik bila anda join program kami dan mudah untuk kami bantu anda one-on-one. Secara online kita lakukan, bantuan pun kita lakukan. Secara offline pun kalau anda rasa nak datang, sangat-sangat kita jemput. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan, Oval Damansara kami tadahkan, tempat kami yang high-end, conducive dan eksklusif untuk membantu anda secara bersemuka juga. Okay? Semua ni dah included, tak perlu bayar tambahan dah. Okay? So jadikan pemberian percuma sebenarnya kan total berapa tau? RM8,000 sebenarnya. Kalau anda rasa program ini sesuai untuk anda, anda booking dengan Raja Rahman, anda boleh booking dengan Amirul Hafizi kan. Macam mana nak booking? Screenshot sekarang. Ini nombor phone mereka 0195537088. Anda boleh WhatsApp mereka pun boleh, nak call pun boleh. Amirul Hafizi 0116138096. Okey. Screenshot sekarang. Dah screenshot ke belum? Hopefully dah screenshot. Okay. And anda boleh terus hubungi mereka. Okay. Like I said, program ni akan bermula lagi beberapa hari saja lagi. Soon akan bermula. Hari Ahad akan bermula 21 hari bulan Jun. Memang program akan mula dan selalunya kan memang program saya ni akan penuh. Okay. So that's why anda perlu booking dengan segera, insyaAllah. Boleh macam tu? Okay. So hopefully apa tahu? Hopefully kan sesi kali ni kan memberi inspirasi kepada anda. Anda dapat banyak nota kan. Berapa nota tadi? Ada yang kata dapat 8, ada yang kata dapat 10, ada yang kata dapat 12 nota. Okay, 12 benda-benda yang penting untuk anda aplikasikan lagi kan. Tapi kalau anda perlukan lebih banyak bantuan, lebih banyak bimbingan dan lebih banyak teknik dan strategi, okay, insyaAllah. Okay, kalau sesi hari ni telah memberi manfaat kepada anda, insyaAllah program kita yang ada 10 modul ni kan lebih banyak lagi manfaat anda akan dapat, right? So jadi ucapan saya terima kasih kepada anda yang sedang online bersama saya kan, ramai yang sedang online bersama saya. Okay, and hopefully okay, anda boleh booking. Okay, saya dapat nak lihat dengan pantas nama-nama anda. Awang Latifah, terima kasih. Muhammad Azhim, Bella Misa, Sabarina, siapa lagi? Zadlin. Macam mana nak booking? Kontak Amirul, kontak Raja Rahman. Okay, Misha ada. Okay, Nick, Zul pun ada, Shuib ada. Okay, pelajar saya. Alright, pelajar saya yang batch 80 pun ada, Siti ada, Dija, Amir, sekali lagi Suzana, Dija, Mastura, Nur Afzan pelajar saya, okay, Rosnani, dan ramai lagi yang sedang online. Okay, so terima kasih. Okay, terima kasih kepada pelajar-pelajar kami, okay, yang sedang online. Okay, Nur Afzan, okay, saya broadcastkan sikit. Okay, anda punya komen dan juga yang lain-lain lagi kepada anda. Hopefully anda dapat hubungi Raja Rahman dan Amirul Hafizi. Nombor phone pun dah ada. Anda pun dah buat screenshot. And sebelum saya lupa, ingat tak tadi sebenarnya yang saya janjikan kepada anda, bagi anda yang belum download, irfankhairi.com/download/101_idea.pdf. Sekali lagi lakukan screenshot sekarang.
Okay, to make sure anda dapat download e-book ni percuma untuk anda. Harapan saya pada malam ini anda dapat banyak sangat manfaat, okay, and saya sangat-sangat excited dapat kongsikan topik ni kepada anda. Like I said, topik ni kan sangat-sangat dear to my heart, okay. But more importantly kan, anda pun mendapat ilmu, bukan ilmu daripada saya kan, tetapi ilmu daripada pemimpin-pemimpin Islam kita yang telah berjaya dalam perniagaan. Dan bila dalam keadaan cabaran perniagaan, apa patut kita lakukan? Kita rujuk kepada mereka, betul tak? Okay, and that's the best mentor untuk kita semua, insyaAllah. Okay, so ini dah dapat screenshot. So, hubungi Razi Rahman, Amirul Hafizi, okay, untuk booking tempat anda. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang sedang online bersama saya dan tak jemu sentiasa memberi sokongan kepada saya. Right? Ada rezeki nanti kita akan jumpa beberapa hari saja lagi di program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Untuk maklumat lanjut, lawati www.openeducation.com.my. Assalamualaikum. Signing off, saya Irfan Khairi. Tak sabar nak berjumpa dengan anda.